Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Terima kasih pada Tuan Doktor selaku pengurusi surau dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, pegawai-pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Dan kita akan membicarakan tajuk berkenaan cinta Allah dan cinta pada Rasul. Kita baca hadis yang pertama, hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Baik, tuan-tuan boleh ikut saya baca. Salasun man kunna fihi haruma 'alan nar wa harumatin nar alaihi imanun billahi wa hubbu lillahi wa an yulqa fin nari fayahriqu ahabbu ilaihi min ay yarji'a fil kufri. Baik, hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang bila ada pada diri seseorang diharamkan dia daripada api neraka. Ada 3 benda, jika ada pada diri kita 3 benda ni, Allah Ta'ala mengharamkan kita neraka kepada kita. Yang pertama kata dia, imanun billahi, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa hubbullahi, dan orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang benci menjadi kufur, benci kembali menjadi kufur, sebagaimana bencinya ia dicampakkan ke dalam api. Jadi ini adalah 3 benda yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Ada 3 benda ni Allah Ta'ala akan mengharamkan kita. Lagu mana ni? Yang tua ya? Tengah sikit. Ni tengah sikit. Okey. Baik. Baik. Nombor 1 beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah, beriktikad dengan jazam kepada Allah, yakin dengan Allah, percaya sungguh-sungguh dengan Allah, redha dengan Allah. Itu makna iman. Banyak orang kata saya beriman pada Allah, tapi kadang-kadang tak redha dengan Allah. Allah bagi keputusan yang ini, kita pergi ubah dan buat keputusan yang lain. Allah bagi hukum yang ini, kita pergi rombak buat hukum lain. Maknanya dia belum mencapai tahap redha kepada Allah. Allah tak bagi tahu, kita pula mandai-mandai mereka buat. Allah tak bagi tahu pun kiamat nak berlaku 21 Disember. Ada yang sampai balik kampung tak nak duduk Kuala Lumpur. Dia kata 3 hari matahari tak bangun. Ada yang bungkus makanan, bubuh segala makanan buah dalam rumah, sebab 3 hari matahari tak bangun. Dan nak kemat pun bikin makan lagi. Ini penyakit manusia ni tuan-tuan. Pelik tuan-tuan manusia ni. Nabi pun tak cakap 21 Disember. Nabi pun tak cakap kiamat akan berlaku 2012. Adakah kita lebih mengetahui daripada Nabi SAW? Ni yang tuan-tuan, yang kadang-kadang manusia ni dia Islam, dia kata dia beriman kepada Allah, tapi hakikatnya kadang-kadang dia jauh daripada iman yang sebenar dia. Baik, kita lihat yang pertama. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ialah orang yang meyakini, beriktikad dan patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Pertamanya ialah orang yang yakin. Yakin bahawa Allah tu ada. Banyak sekarang ni orang yang tak percaya Allah tu ada. Ni yang datang pada saya bulan lepas, satu orang bekas seorang pensyarah yang sambung PhD di sebuah negara. Dia mengaji sekolah agama, hafal Quran 2-3 surah, jadi imam surau dia masa dia jadi lecturer dulu. Sekarang sambung PhD, sekarang dia tak percaya adanya Allah. Bayangkan tuan-tuan, dia sambung PhD negara mana saya tak boleh sebut lah. Dia kata Allah tak ada. Kita saja yang mereka-reka adanya Allah. Bila kita reka Allah, kita jadi susah. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Ni bahaya ni tuan-tuan. Tak apa dia pergi mengaji kat sana, kita pun tak tahu. Ni yang datang jumpa kepada saya satu orang perempuan dulu. Dia kata, Ustaz, kalau Allah tu ada, mana dia Allah? Saya nak tengok Allah tu di mana. Ni golongan etis pula. Kalau Allah tu ada, adalah. Di mana Allahnya? Saya dengar CD Ustaz dalam kereta saya. Kawan saya pasang CD Ustaz, saya tengok gambar Ustaz. Jadi saya cari Ustaz sampai ke Ipoh. Saya jumpa Ustaz. Maknanya Ustaz ada, sebab saya dah jumpa. Sekarang saya cari Allah. Di mana Allah? Oi tuan-tuan, garang ni tuan-tuan, dia duduk luar negeri juga. Saya kata tak apalah, akak rehat dulu. Penat ni datang pada jauh, nak cari saya di Ipoh ni jauh. Minumlah air dulu, akak dahaga. Dia pun minum air. Dia pun letak, terima kasih lah Ustaz bagi air. Dah hilang dah dahaga. Dah hilang dah. Mana dahaga tu saya nak tengok. Tadi akak kata dahaga, sekarang dahaga tu ke mana? Tak nampak pun dia keluar tadi. Mana nampak? Tadi akak kata setiap benda yang ada nampak. Allah tu ada, akak kata tak nampak, tak ada lah. Sekarang dahaga, akak rasa dahaga. Di mana dahaga akak? Di mana dahaga akak? Akak dah campak di mana? Buang di mana? Gitu tuan-tuan. Nak jawab pada orang yang guna akal juga. Kalaulah akak nampak Allah, maknanya Allah tu dah jadi makhluk. Mana boleh Allah tu sama dengan kita? Kita duduk di sini, Allah duduk di sini. Itu dah jadi makhluk. Allah duduk di sana, kita pun duduk di sana. Itu jadi makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bersifat sama dengan manusia, dia bukan lagi Tuhan, dia bukan lagi Allah, dia adalah makhluk. Ini keimanan kita tuan-tuan. Pemikiran kita ni tak sampai pada tahap tu. Apa yang Allah buat ni elok belaka dah. Sebab itu kita hanya perlu jadi dua benda, sami'na wa ata'na. Untuk perintah Allah jangan banyak soal, dengar dan taat. Kami dengar dan kami buat. Tak payah nak petikai. Ni kadang-kadang manusia tuan-tuan, dia petikai satu benda yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu dia pertikai. Maknanya orang ini dah ambil ilmu daripada Allah, mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukan hak dia. Jadi apa yang sampai kepada kita, apa yang dapat pada kita, apa yang tak dapat pada kita, sebenarnya itu yang terbaik pada kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya doa. Sebab tu bila kita berdoa, dia akan terbahagi pada tiga doa ni kan. Tuan-tuan, doa saja tadi, 3 benda akan sampai pada kita. 3 benda. Doa lah macam mana pun. Sebab ada orang yang malas doa. Habis mayang maghrib dia doa, ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Dah habis selesai. Punya malasnya. Apa pun doa kita akan ada 3. Yang pertama, doa itu akan dimustajabkan. Doa je dapat. Yang kedua, ditangguhkan. Maknanya dilewatkan. Yang ketiga, langsung tak dimustajabkan. Sama ada dimustajabkan, itu bukan tandanya Allah sayang atau Allah benci. Allah nak bagi. Dia doa, lepas dia ambil nombor 3324, dia pun berdoa, ya Allah, bagilah kena sekali sudah. Kena sungguh, maknanya dia dapat. Bukan makna Allah sayang pada dia. Jangan tuan-tuan faham pula Allah sayang pada dia. Cuba tengok dia mustajab doa dia. Dia doa sekali tikam nombor dah kena. Dah, bukan Allah sayang. Kadang-kadang Allah benci. Macam tadi saya pergi makan Char-Kway-Teow tadi, ada kucing duduk sini, duduk tarik seluar saya. Sebab saya tak latah.
duduk cepuh di sini. Dia minta makanan, saya pun bagi makanan kat dia. Kesian dekat kucing, dia bukan pandai masak. Kalau kita tak bagi, siapa nak bagi? Dia bukan ada duit nak beli kat pasar burung. Kalau kita tak sedekah kat dia, siapa nak bagi makan dia? Tak, kalau kucing tu ada duit dan dia pandai masak, dia pun tak minta. Dia pun tahu malu minta kat orang ni. Tapi saya bagi dekat dia. Cepat-cepat saya bagi. Saya bagi tu sebab apa? Ada kalanya sebab saya benci menyampah kucing ni, aku bagi cepat-cepat. Ada kalanya sebab saya suka pada kucing. Begitulah Allah bila dia bagi cepat-cepat. Ada kalanya sebab dia benci, ada kalanya sebab dia suka. Jadi jangan tuan-tuan anggap mana yang mustajab doa dia cepat-cepat itu tandanya Allah suka. Tidak. Kadang-kadang Allah benci, bagilah cepat, menyampah aku dengar suara dia. Kadang-kadang dilambatkan bagi. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Macam kita telefon orang, kita telefon makwa kita, telefon isteri kita, orang yang sangat kita sayang. Takkan kita nak cakap benda-benda. Kita rindu sangat dengan anak kita duduk di London tu, rindu, cakap lama. Begitu keadaan dia. Bila kita ni minta, lambat dia dapat, bukan tanda Allah benci. Kadang-kadang Allah suka dengar suara kita merintih, merayu, minta kepada Allah. Ini maksudnya. Yang kedua, ialah orang yang ditangguhkan. Doa tu akan ditangguhkan. Bila nak dapat? Entah, mungkin dalam kubur, mungkin di hari kiamat, mungkin di padang mahsyar, baru doa tu dimustajabkan. Ya Allah, aku ni dizalimi ya Allah, ketunjukkanlah kebenarannya ya Allah. Sampai kita mati tak dapat. Mungkin Allah simpan di hari kiamat baru nampak kebenaran itu. Yang ketiganya, langsung tak dapat. Langsung Tuhan tak bagi. Ya Allah, bagilah isteri aku beranak ya Allah. Dah lama kahwin tak beranak, dah 80 dah umur isteri aku ya Allah. Bagilah beranak sekali pun jadilah. Sampai mati tak beranak isteri dia. Dan yang confirm tak beranak si suami tu. Memang tak beranak langsung. Memang Tuhan tak bagi. Sebab apa? Itu adalah yang terbaik pada kita. Sebab tu selalu kita sebut yang baik datangnya daripada Allah. Apa yang Allah buat pada kita ni tuan-tuan, semua yang terbaik. Itu nama dia iman. Itu nama dia iman. Jangan duk bantah, jangan duk bertikai. Kenapa anak aku cacat? Kenapa suami aku bekak? Itu yang terbaik untuk dia. 20 tahun kahwin, mata suami buta. Kenapa suami aku nama dia buta? Sebab nama dia Kasim Selamat. Buta macam mana? Tak boleh kata apa tuan-tuan. Saya jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, mata saya ni di bahagian belakang mata ni, doktor kata gula Ustaz. Dalam mata ni ada gula, tak nampak. Tu namanya kelang gula. Orang yang kencing manis ni ada pengeluar gula yang banyak. Air mata dia keluar pun semua hurung tuan main. Subhanallah. Tu namanya kencing manis, diabetes. Kalau dia kencing pun semua hurung. Dia tidur pun semua ikut atas katil. Kadang-kadang dia kencing pun keluar semua. Punya banyak punya tuan-tuan kencing manis. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Diabetes. Dan kenapa dipanggil diabetes? Sebab dipotong sampai petik. Kalau dipotong sampai paha, nama dia dai paha. Kalau paha pun dah potong, kena potong lagi, itu nama dia dai. Habis. Itulah sebab nama dia diabetes. Datang satu orang hamba Allah baru ni minta, saya tak ada di rumah. Dia datang jumpa isteri saya, satu keluarga datang. Jadi anak dia keluar minta isteri keluar, tolonglah keluar kerja akak, jumpa dengan ayah. Jadi isteri saya pun keluar kat pintu pagar, tengok kenapa pakcik keluar lah. Pakcik tak boleh keluar, nak jumpa Ustaz Kazim. Ustaz Kazim tak ada, dia mengajar. Boleh dah cakap dekat dia, pakcik dia nak kahwin, tolonglah Ustaz Kazim carikan. Pakcik keluar lah dulu, senang tengok. Tak boleh keluar. Sebab apa? Dua-dua kaki tak ada, dipotong sampai ekor. Pakcik ni lapar, jarang dapat makan nasi. Kalau ada isteri boleh tolong masak. Dia minta lah Ustaz Kazim tolong carikan. Dua-dua kaki tak ada, tinggal perut. Jadi siapa makcik-makcik yang free nak kahwin, angkat tangan macam saya. Tolonglah hamba Allah ni. Kesian benar tuan-tuan. Kaki tak ada.
Tak tahu dah siapa lah yang bertuah yang dapat pahala banyak bela orang sakit. Ada orang saya kata makcik nak kahwin, ni orang dia nak kahwin dengan makcik nak ke? Nyusah je, tangan kaki tak ada. Nanti kena usung dia ke mana-mana buat apa? Kata dia. Baik, tuan-tuan. Yang keduanya, siapa nak, saya cakap je kan. Siapa nak silakan. Yang keduanya, beriktikad dengan penuh keyakinan, berkepahaman Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, satu-satunya Tuhan yang ada. Dan kita tak boleh kata Tuhan ni banyak. Jangan tuan-tuan cakap pula Tuhan ni banyak, yang pentingnya Allah ya. Murtad kita. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang lain-lain tuan-tuan yang orang duk sembah tu bukan Tuhan, tu makhluk. Patung, batu, matahari, manusia, semua itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Sebab ada orang Melayu sebut Tuhan ni banyak, yang betulnya Allah saja. Tak betul itu. Allah saja Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang lain. Yakin betul-betul. Dan kita kena patuh dan taat kepada Allah. Tidak ada sedetik pun dalam perasaan kita ragu-ragu di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, masa kejadian tsunami 2004, Allah di mana? Allah buat apa? Sampai 200,000 orang mati, budak-budak mati, kampung hanyut, semua hanyut. Allah buat apa masa itu? Subhanallah. Banyaknya masalah kita ni tuan-tuan. Bila kita tak pelajari sungguh-sungguh, tak mendalami sungguh-sungguh ilmu mengenali Allah, sebab tu kita jadi kufur. Kita banyak petikai kepada Tuhan, kita banyak tak setuju dengan Tuhan, sedangkan apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Saya cakap pada tuan-tuan, bila Allah datangkan banjir ke, tsunami ke, apa benda ke, orang yang mati lemas adalah orang yang mati syahid. Lepas siksa kubur, syahid akhirat. Dia bukan syahid dunia akhirat. Lepas siksa kubur, orang yang mati kerana lemas. Tapi jangan tuan-tuan pergi terjun dalam kolah air pula. Dia tak keluar-keluar dah menyelam. Buat apa tu? Mati syahid. Itu bunuh diri. Yang kedua, orang yang mati bersalin. Yang ketiga, orang yang kena ta'un. Ni, orang yang mati terbakar. Orang-orang yang macam ini tuan-tuan dikira sebagai syahid. Burukkah mati orang mati lemas? Henakah orang yang mati lemas? Walaupun bunyinya tsunami, mati beratus ribu, tapi lepas siksa kubur. Budak-budak yang mati itu pula adalah budak yang tak berdosa, masuk syurga tanpa hisab. Jahat di mananya Tuhan? Yang mati ni budak lemah, mati habislah dalam banjir, dalam telaga, dalam perigi, dalam sungai. Mati budak 6 tahun, 5 tahun. Kita pun mengeluhlah, duk tepuk kepala, kat siapalah anak saya yang mati, kenapalah anak saya budak lain tak mati. Siapa makcik? Umur dia baru 5 tahun, dia masuk syurga tanpa hisab. Kalau makcik redha dan makcik sabar dengan kematian anak makcik akan tunggu makcik depan pintu syurga. Mereka tak nak masuk syurga melainkan dibawanya makcik dan suami makcik. Alhamdulillah. Maknanya makcik tak payah semayang lepas ni saya. Dah anak masuk syurga, nunggu depan syurga. Ayalah makcik, sila hari belah tunggu depan neraka lah makcik. Baik. Tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terdetik pun. Tak terdetik pun tuan-tuan. Sebab tu satu hari Nabi Muhammad semayang. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, bila dia semayang malam, dia bukan sakat semayang seorang-seorang. Dia kadang-kadang dia ditemani oleh Anas bin Malik, kadang-kadang ditemani oleh Abu Hurairah semayang malam, kadang-kadang ditemani oleh isterinya, kadang-kadang ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Daripada sinilah kita dapat tahu macam mana Nabi solat, macam mana Nabi semayang malam. Nabi semayang malam, 1 rakaatnya tuan-tuan, 2 rakaatnya sampai 3 surah. Macam kita lah, 3 surah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pentinglah. Nabi Muhammad sekali semayang 3 surah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surah sekali semayang. Balik rumah cuba tengoklah. Baca tengok 3 surah malam ni rasa tak habis. Tak sempat habis pun Baqarah pukul 12, tidurlah aku ngantuk. Nabi Muhammad 3 surah sekali semayang, punya lama tuan-tuan. Kita pun 3 surah juga sebelum tidur. 3 qul,
Tu yang malam-malam ustaz, makcik dah buat macam-macam lah, kena gigit juga di peha. Dah baca macam-macam ustaz, habis peha-peha makcik ni kena lebam-lebam, kena gigit di hantu. Atau makcik tak baca ke? 3 kul baca ustaz, datang juga gigit. Makcik baca macam mana? Kul. Ni pun Tuhan juga buatlah makcik. Itu bukan setakat dia gigit, ditokoknya makcik. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad satu hari dia semayang, dia baca bismillah. Bila baca bismillahirrahmanirrahim, dia tak lepas nak sambung baca ayat. Nabi tak lepas baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi menangis, Nabi stop, Nabi menangis. Baca lagi bismillah, Nabi stop, Nabi menangis. Baca lagi bismillah, Nabi sebak, Nabi menangis. 3 kali. 3 kali Nabi stop, Nabi sebak, Nabi menangis dalam semayang. Habis semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa baca bismillah Rasulullah menangis? Berhenti menangis. Sebab apa? Sebab perkataan itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Rahim tu kata Allah. Kata Rasulullah, celakalah orang yang tak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni maha penyayang, Allah ni maha mengasihani. Kata Nabi, celakalah siapa-siapa yang tak dapat rahim daripada Allah. Binasalah orang yang tak dapat kasih sayang daripada Tuhan. Celakalah orang yang tak dapat kasih sayang daripada Allah. Kita ni dapat kasih sayang daripada Allah, lahir-lahir kita Islam. Allah bagi rahim tu ada kita. Bayangkan tuan-tuan, berapa ramai kawan kita yang tak Islam, yang dengar azan sebelah rumah tak Islam, yang ceramah dengan kita sekali pun tiap malam ceramah dengan dia tak Islam sekarang. Celaka kata Nabi orang. Yang duk tengok televisyen tiap-tiap malam ada forum, ada azan, ada ceramah, ada tanyalah ustaz, ada ustaz don, kemah-kemih semuanya ada belakang. Tapi dia tak tertarik untuk Islam, tak dapat rahim dia. Orang ni celaka kata Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni maha penyayang. Bila Allah maha penyayang, tiba-tiba kita sendiri menolak kasih sayang daripada Allah, bukankah kita orang yang celaka? Tuan-tuan, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni, setiap sesuatu Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan kita ni, manusia ni, dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Allah letakkan kepada kita otak di tempat yang paling tinggi sekali. Allah bagi kita 2 mata supaya kita tengok dengan baiknya. Allah bagi kita 2 telinga supaya kita mendengar semua pihak. Barulah dapat kebenaran. Allah atur elok dah tuan-tuan. Cuba tengok binatang. Tuan-tuan tengok lembu. Punggung lembu dengan kepala lembu sama parah. Tak tahu kalau kepala lembu duduk tengah-tengah. Tak. Manusia kepala di atas. Binatang kepala dia dengan badan dia, dengan punggung dia satu parah. Kok tinggi kepala daripada punggung kok orang hutan. Kok monyet tu lah tuan-tuan. Tu pun tak ada guna apa. Saya ni suka melawat zoo Taiping, sebab ada kereta api. Kan, suka naik kereta api lah dalam zoo. Saya suka tengok orang hutan. Dia duduk cokong tengok orang. Malah je rupa dia. Saya katalah hati saya, orang hutan ni marah kot. Duduk elok-elok dalam hutan, kita buat dia kepekan. Duduk menung. Binatang tu lah kot yang paling tinggi kepala dia kot. Tapi yang lain bentuk lembu ke, kambing ke, rusa ke, ular ke, tak. Manusia kepala di atas, otak paling atas sekali ni tuan-tuan. Ini nama dia rahim. Tapi kalau manusia tak menggunakan otak, leceh. Berapa banyak dah peratus otak yang kita pakai? Berapa banyak kita menggunakan otak kita? Otak ni benda yang paling hebat Allah bagi pada kita, untuk kita berfikir. Berapa banyak kita guna? Kadang-kadang orang bukan Islam menggunakan otak habis lah. Buat sana, buat internet, buat iPhone, buat iPad, buat Samsung. Orang kita duk beli tak habis-habis. Beli hari ni kita rasa kita yang terbaru, besok bulan depan keluar yang lain pula. Hari ni kita beli handphone yang paling canggih,
2 minggu lepas tu tak canggih dah. Sebab mereka guna otak mencipta. Ini yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita. Allah Ta'ala bekalkan manusia menjadi khalifah atas muka bumi ni. Yang pertamanya Allah bekalkan dengan agama kita, bimbingan daripada Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat rahmat, dapat rahim, dapat kasih sayang. Kemudian Allah bekalkan pula kepada kita otak. Benda ni tak dapat pada makhluk lain. Tapi kalau kita ni tak gunakan dua benda ni, pertama agama, keduanya otak kita, tuan-tuan, habis. Ada orang yang berpegang pada agama tapi otak tak fikir, dia jadi mundur juga. Dia kena tipu tak habis-habis. Agama ada, otak tak pakai. Dia beli kapal terbang daripada orang putih, duit banyak. Juru terbang orang putih, semua benda orang putih. Bangsa dia bangsa yang tak tahu apa. Bangsa dia ialah bangsa yang pegang tasbih, berjalan subhanallah, 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 apa pun tak erti. Akhirnya duk kena kelentong sampai sekarang. Ini bangsa-bangsa yang kita kena lihat, tuan-tuan. Agama dan dunia ni, tuan-tuan, ambil jalan. Allah bagi kepada kita agama, pegang. Allah bagi kepada kita otak, gunakan. InsyaAllah kita akan dapat rahmat daripada Allah, akan dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah, beribadat kepada aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Allah Ta'ala sebutkan perkataan jin dahulu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selalunya perkataan jin diletakkan lebih depan daripada perkataan manusia, melainkan dalam satu ayat yang lain diletakkan jin di belakang, manusia di hadapan. Maknanya, tuan-tuan, jin ini makhluk yang wujud sungguh. Jin ini wajib kita yakin dia ada. Tah malam ni pun dia ada apa? Tu yang rasa mengantuk, tu tanda-tanda orang yang ada jin. Ya, tuan-tuan kena ingat, bila kita main mengaji rasa mengantuk, bila main kuliah rasa nak tidur, tu tanda-tanda orang yang ada saka. Saya cuba tengoklah siapa hak tidur tu pom-pom dah saka, lebih kecil dia. Tak pergi malam kan ngigau. Allah jadikan kita ni apa tujuan? Tujuan dia supaya kita ni sembah Allah, buat ibadat pada Allah. Kita ni sama yang matlamat kita mengabdikan diri pada Allah. Terus duk sombong lah, tuan-tuan, siapa pun di sini, ustaz ke, tok guru ke, doktor ke, engineer ke, korporat ke, siapa pun, kita adalah satu misi, satu mission dalam dunia ni, satu misi, tuan-tuan, beribadat pada Allah. Tak bila kita nak dijemput, wallahu a'lam. Tak bila kita nak dipanggil oleh Allah, wallahu a'lam. Sementara hidup dalam dunia ni, jom kita beriman sungguh pada Allah, yakin sungguh pada Allah. Jangan duk sombong, jangan bongkak, jangan takabur, jangan riak, jangan ujub. Ini bukan sifat kita. Apa sebab kita nak sombong? Ada kita berjalan di dunia ni, kaki kita terbenam dalam tanah ke yang kita nak sombong? Kepala kita boleh sampai ke langit ke kalau kita sombong? Apa sebab kita nak megah? Adakah kita yang menjadikan diri kita sendiri? Apa sebab kita nak ujub? Tidak ada perasaan-perasaan itu wujud dalam diri manusia yang beriman pada Allah. Sebab ada orang yang bila melangkah di atas tanah ni dengan penuh kesombongan, bila menggunakan nikmat Allah dengan penuh belagak, dia riak dengan pakaian dia. Kita tu selalu bercakap orang yang luar, kita bercakap kita datang mengaji, kita orang yang terlibat dalam majlis ilmu, kita yang terlibat dengan masjid, kita yang terlibat dengan surau. Penyakit yang sampai kepada orang yang jenis macam kita ni apa dia? Sombong, ujub, riak, takabur. Ni 4 benda. Sebab itulah Imam Ghazali, dia tulis kitab dia Ihya Ulumuddin. Dia tulis kitab Ihya Ulumuddin tu untuk apa? Untuk orang kita, untuk orang jenis kita, untuk orang jenis saya, jenis Ustaz Ismail Mina, jenis ni. Untuk tuan-tuan yang main mengaji, untuk tuan-tuan yang pegang kalimah Allah, untuk tuan-tuan yang nak pada Islam, untuk tuan-tuan yang datang belajar, untuk kita yang watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini penyakit yang akan sampai pada kita.
Sebab itulah Imam Ghazali dia tulis kitab. Kita kena belajar tuan-tuan. Kena baca kitab Ihya Ulumuddin, supaya dia bimbing hati kita. Jangan duk perasan sombong. Mentang-mentang jadi imam kamu ingat kamu siapa. Ada orang yang bila jadi imam dia jadi riak, jadi sombong, takabur. Orang tak panggil dia baca doa, dia terkilat. Aku ni imam, orang tak panggil aku pasal apa? Aku ni imam, aku datang dia pun tak bangun pasal apa? Imam-imam saja. Habislah masa jadi imam saja dalam solat. Di luar tak imam dah. Apa saya nak sombong lagi? Masa dalam solat pun tak boleh sombong. Sebab apa? Aku ni makhluk Allah. Makmum-makmum di belakang aku nak tanggung mereka. Lagi dia takut sepatutnya. Ini manusia lagi bongkak lagi. Saya tak tahu tuan-tuan. InsyaAllah 24 hari bulan Februari ni saya jemput tuan-tuan ni datang sekolah saya di Ipoh, Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui. Manjui, bukan Manjung. Manjui ke Lumut. Manjui, perasmian sekolah saya yang baru oleh Imam Masjidil Haram. Saya jemput tuan-tuan. Saya 2 hari lepas dapat surat daripada Dr. Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Sudais. Seronok tuan-tuan dapat surat dia. Alhamdulillah dia balas kat surat. Jadi insya-Allah yang akan datang merasmikan sekolah saya nanti ialah Dr. Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aqqili, Imam Masjidil Haram. Dia akan datang dengan Bilal dia, Syekh Ali Mula, Ketua Polis Mekah dan Ketua Polis Masjidil Haram. Dia datang 24 hari bulan 2. Bukan senang ni tuan-tuan ni. Alhamdulillah Tok Syekh kita datang. Saya dengar-dengar tu Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapatlah berkat Tok Alim ni datang, Tok Guru datang. Jadi tuan-tuan buat rombongan daripada Taman Keramat ni. Buat rombongan Cik Kiah ke sekolah Pusat Kata. Yang akan menghambat kita, penyakit kita dalam diri kita, penyakit apa? Tadi saya kata sombong. Yang keduanya penyakit riak, menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang kita jadi Bilal, kita menunjuk-nunjuk. Habis-habis azan tanya ke orang macam Mekah lah. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang habis ceramah tanya ke orang, macam mana ceramah aku, sedap tak? Riak tuan-tuan. Ada yang jadi ujub. Ujub ni perasaan ajaib pada diri dia. Dalam diri dia duk bergulumang dengan perasaan orang lain semua leceh, orang lain semua rendah, aku aja yang tinggi. Ni nama dia ujub. Tengok baju orang lain, dia rasa baju dia paling cantik. Tengok muka orang lain, muka dia paling lawak. Dia sendiri perasan. Ini penyakit kita yang datang belajar ni tuan-tuan. Lagi kita jadi orang kuat, lagilah setan-setan ni datang kacau kita. Orang kalau gitu ustaz, kami tak nak jadi orang mengaji lah. Kami nak duduk di rumah sajalah ustaz, tengok TV sajalah, wrestling. Kami tengok bola sudahlah ustaz, MU lawan Newcastle sudahlah. Lagi teruk tuan-tuan. Ini ujian yang Allah sampaikan pada kita. Sebab tu tuan-tuan jangan tertipu dengan serban, jangan tertipu dengan jubah, jangan tertipu dengan janggut, jangan tertipu dengan ibadat sendiri. Ada orang yang tertipu dengan ibadat dia, akhirnya dia dah ambil sifat Tuhan. Dia ambil sifat sombong, sedangkan sombong bukan sifat kita. Dia ambil sifat Tuhan, bermegah. Kita tidak boleh bermegah. Yang layak bermegah hanya Allah. Allah yang buat segala benda ni, maka Allah lah yang patut bermegah. Yang kita bermegah pasal apa? Kita kata kalau aku tak ada, tak jadi surau ni. Kalau aku tak ada, tak jadi apa masjid ni. Kalau aku tak ada, kalau aku tak sedekah, tak jadi apa surau ni. Ini namanya orang yang bermegah-megah. Orang yang macam ni tak beriman pada Allah tuan-tuan, dengan iman yang sebenar-benarnya. Baik, jadi yang pertama tadi Nabi sebut, orang yang selamat daripada neraka ialah orang yang beriman pada Allah. Jadi saya sebut pada tuan-tuan tadi, apa syarat-syarat iman? Apa syarat-syarat iman disebutkan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Setakat mengaku beriman, siapa pun boleh mengaku beriman. Dia ada syarat dia. Tuan-tuan datang masjid ni, tuan-tuan datang surau ni, siapa boleh datang? Tapi dia ada syarat. Kita nak mengaku kita beriman kepada Allah boleh,
Tapi dia ada syarat, banyak syarat dia. Antara dia apa? Antaranya ialah mengasihi orang lain. Macam mana kamu sayang pada diri kamu, macam itulah kamu kasih pada orang lain. Boleh kita buat macam itu. Tuan-tuan tengok Abu Zar Al-Ghifari, tuan-tuan tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Sayyidatina Aisyah ni tuan-tuan, sahabat Nabi, kirimkan pada dia Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Umayyah yang pertama. Dia bagi dekat Siti Aisyah ni tuan-tuan berpuluh ribu dirham, isteri Nabi. Dia pergi bagi, tengok bila sampai duit tu 40 ribu dirham kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah buat apa? Dia panggil dia punya jariah dia, kamu ambil ni, kamu bagi pada semua orang miskin. 40 ribu dirham tuan-tuan, bukan 40 ribu ringgit. Dinar lagi mahal, dirham perak nombor 2. 40 ribu dirham tak tahulah berapa ratus ribu kita. Hari ni juga dapat, hari ni juga kamu bagi pada orang miskin. Si jariah tadi pun bagi semua. Bagi semua. Balik dia kata, kalaulah kita ambil sikit untuk kita. Oh, kata Siti Aisyah, kenapa tak cakap tadi? Dah ambil untuk kamu sikit. Dia bagi semua tuan-tuan. Ni tadi pakcik dia dah tabur, terima kasih, terima kasih. Berapa ramai hak bagi sekerak? Tak bagi semua lah bukit. Subhanallah. Yang tu kalau kita nak kata beriman, kita tak tahu. Dalam poket kita ada 200 ringgit, RM1 kita bagi. Iman tak? Ada, tapi tak tahu takat mana. Siti Aisyah tadi tuan-tuan, dia bagi semua. Begitu juga dapat kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar. Hari ni dapat, hari ni bagi balik. Subhanallah tuan-tuan. Sebab apa? Dia sayang pada orang miskin di luar, macam mana dia sayang pada diri dia. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni orang pakat duk sambut Gaza, Palestin, Gaza, Palestin. Tok Imam kita tadi pun duk doa untuk orang Gaza. Kita kutip derma macam-macam untuk orang Palestin. Kita bukan setakat kutip derma untuk orang Palestin tu, di Kelantan, Terengganu, Pahang banjir, kita kutip derma. Alhamdulillah. Tapi derma yang kita bagi apa kadang-kadang? Masa inilah orang yang baju stok banyak, dia bagi kat orang banjir. Baju atas almari yang tak pakai, bawah katil yang tak pakai, dia buat keluar. Itu yang saya dapat dulu seluruh dalam besar ini tuan-tuan. Besar ini tuan-tuan. Siapa nak pakai ni saiz Andre the Giant ni tuan-tuan. Bukan saiz kita orang Melayu lah. Dia kata inilah masanya nak habiskan stok yang lama-lama dalam rumah. Adakah itu dikatakan beriman? Sedangkan Allah kata dah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak diterima pemberian kamu dengan pemberian yang terbaik, melainkan kamu berikan benda yang paling kamu sayang pada orang lain. Subhanallah. Itu syarat iman. Apa dia syarat iman? Syarat iman ialah tangannya dan mulutnya tidak menyakiti orang Islam. Tidak menyakiti orang Islam. Kita pakai serban, kita pakai kepiah, bawa pen, duduk dalam jamban, duduk dalam tandas. Bila duduk dalam tandas, bila nak keluar ambil pen, tulis Ustaz Kazim celaka. Dah. Kemudian ambil air semayang. Kemudian Allahu Akbar. Berimankah kamu? Kamu menyakitkan hati orang dengan tangan kamu. Kamu tak selamatkan man salamal muslimin min lisanihi wa yadihi. Dia tidak menyelamatkan orang Islam dengan tangannya, dengan mulutnya. Malah mulut dan tangannya digunakan untuk buat jahat pada orang. Itu belum beriman. Banyak saya jumpa tuan-tuan suami-suami yang pukul isteri, ustaz yang sepak isteri. Dia sepak isteri dia, ustaz tu. Bila ceramah sebut marilah kita sayang pada Allah, sayang pada Rasul, tapi dia tak sayang pada amanah Allah pada dia. Isteri adalah amanah Allah pada kita. Anak-anak adalah amanah Allah pada kita. Kita tak sayang amanah tu, maknanya kita tak sayang pada Allah. Dia sepak isteri dia, dia pukul anak dia. Kita baca dalam paper hari ni, bapak goncang anak sampai mati. Goncang anak sampai mati. Bergegar otak dia, saraf dia rosak, otak dia rosak, mati dia. Ini bukan orang beriman tuan-tuan. Tangan dia jahat dengan orang.
Belum lagi masuk mulut. Kalau tangan kita baik, mulut jahat, mengumpat, memfitnah, mengata dekat orang, ini belum dikira sebagai orang beriman. Belum beriman kalau kaki mengumpat, belum beriman kalau kaki fitnah, bercakap benda yang tak betul, bercakap benda yang dusta, mengada-adakan cerita. Ini belum dikira orang beriman, walaupun serbannya sebesar bakul sekalipun. Iman bukan letak pada pakaian semata-mata, tuan-tuan. Iman letak kepada amalan juga. Jangan kita letak pada pakaian semata-mata, amalan. Iman juga berletak pada cara bercakap. Iman juga letak kepada amanah yang dia pikul. Adakah dia jaga amanah dia? Iman juga letak kepada janji. Adakah dia menunaikan janjinya? Iman juga bercakap. Nak tengok adakah dia bercakap tu betul ataupun dusta. Kalau dia dusta, kalau dia bohong, dia bukan orang beriman dengan erti kata yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita belajar balik syarat iman tu apa? Syarat iman tu banyak, tuan-tuan. Baik, yang pertama. Yang kedua, orang yang kasih kepada Allah. Orang yang selamat daripada neraka siapa dia? Orang yang mencintai Allah. Tadi beriman pada Allah, beryakin pada Allah. Sekarang nombor dua, Nabi kata yang selamat daripada neraka ialah orang yang cinta pada Allah. Apa maksud cinta pada Allah? Golongan ini mencintai Allah dengan sepenuh hati. Tidak ada satu benda pun yang mengatasi kecintaannya kepada Allah. Tuan-tuan boleh buka di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 berkenaan cinta manusia ni. Manusia ni cinta kepada beberapa benda. Yang pertama, cinta kepada mak bapak. Qul in kana aba'ukum, mak bapak. Yang kedua, yang manusia cinta ni apa? Wa abna'ukum, anak-anak kamu. Yang ketiganya, saudara mara kamu, adik abang kakak. Yang keempatnya, wa azwajukum. Yang kelimanya, wa ashiratukum, geng kamu, keluarga kamu. Yang keenamnya, tuan-tuan, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu takut binasa. Yang ketujuhnya apa? Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut bankrupt. Yang ke-8nya wa masakinu tardawnaha, rumah kediaman negeri kamu yang kamu redha. Manusia disayang 8 benda ni. Nombor 1 yang disayang ialah mak bapak. Nombor 1. Cuba kita orang hina mak bapak kita, kita marah. Macam cerita Piramli Labu Labi. Ni kepala bapak aku, ni kepala bapak hang. Kalau hang berani hang pijak kepala bapak aku, oi marah tuan-tuan. Pasal kita sayang pada mak kita. Tanyalah orang jahat dalam penjara tu pun, dia duduk dalam penjara ni, samsing ke apa benda ke, tanya kat depa, hang sayang kat mak hang? Sayang. Tu pasal apa masuk penjara? Pasal apa hang pukul mak hang masuk penjara? Dia masuk penjara pun dia pukul mak dia. Tanya dekat dia, sayang tak mak sayang? Lepas tu pasal apa hang pukul? Saya tengah hai. Pasal apa hang hai? Bukankah mak larang isap dadak? Subhanallah. Tuan-tuan ni kena buat lawatan, hantar surat dekat penjara, buat lawatan lah penjara. Jangan penjara tu dah tutup macam penjara kudu baru tuan-tuan nak melawat. Melawat waktu ada orang, buat lawatan sambil belajar. Jemaah Surah Al-Azim memohon untuk mengadakan lawatan ke penjara Taiping. Masuk tengok depa mandi macam mana. Mandi ni tuan-tuan, satu kolah panjang. Sepanjang surau kita ni kolah ni, kolah air ni. Bukan pakai apa. Bila saya masuk tu semua arahan, tunduk. Tunduk. Nampak kepala semua. Tuan-tuan, meriah tuan-tuan dalam. Subhanallah. Saya tanya mak siapa, dia pun tak pakai apa. Tak pakai kain basah ke apa ke, dia pun boleh sambung. Kalau dah pakai sependa je mandi tuan-tuan. Pakai seluar pendek saja. Tapi saya puji penjara Taiping. Dalam dia ada kelas pengajian pondok. Setiap hari mereka belajar 5 kitab. Ni hebat penjara Taiping. Mereka ambil pendekatan agama. Sehari 5 kitab. Pegawai agama dia kata pada saya, ustaz, kalau ustaz ada sekolah pondok, kamilah penjara pun ada sistem pondok. Kalau 10 tahun kena penjara, sehari 5 kitab. Tak alim dia.
Jadi tuan-tuan kalau nak alim, masuk penjara. InsyaAllah tuan-tuan, keluar-keluar jadi tu imam, tak pun ustaz. 5 tahun, 10 tahun, 5 kitab sehari, apa nak hari? Di sekolah saya, pondok saya tuan-tuan, sehari 10 kitab. Daripada subuh sampai isyak, 10 kitab sehari. Orang belajar pondok. Mereka 5 kitab. Sebab tu bila saya ceramah di penjara Taipei, yang datangnya lebih daripada 30% yang datangnya pakai serban, pakai kepiah tuan-tuan. Duduk dengar ceramah. Orang banduan. Balik ajar kepada agama. Jadi baiklah mereka ni tuan-tuan. Orang jahat macam mana pun balik kenalkan daripada Islam, jadi baik. Anak kita degil macam mana pun balik kepada Islam, akan jadi baik. Itu yang Islam ni, ad-dinun nasihat. Islam ni agama yang baik, agama nasihat. Islam ni dakwah tuan-tuan. Islam bukan hukum. Islam ni agama dakwah. Tuan-tuan faham agama dakwah, agama menerangkan, agama berkasih sayang. Yang kedua manusia ialah sayang kepada anak-anak, cinta pada anak-anak. Sebab tu Nabi Muhammad ketika tengok cucu-cucu dia waktu dia kecil, ya, Nabi Muhammad sebut kepada budak-budak kecil, wahai anak-anak kecil, kamu ni menjadikan mak bapak kamu ni kedeku. Yalah, nak beli susu anak, nak sedekah tak boleh, pasal nak beli susu anak. Tuan-tuan bawa RM20 malam ni, isteri pesan beli susu anak, tobatlah home tak sedekah. Ada RM20, tu kenapa tak masuk tabung? Nak beli susu anak. Nampak tuan-tuan? Itulah mak bapak sayang pada anak. Salah tak? Tak salah. Beli susu anak tu wajib. Sedekah tadi sunat. Jadi tuan-tuan janganlah duduk kutuk orang tak sedekah pula. Orang pula aku haram masuk duit. Pakcik terlalu depan dia buat nuhin. Dia senyum saja. Astagfirullahaladzim. Aku nampak RM2, RM20 dulu bukit. Saja tak sedekah. Pandang baik pada dia. Dia nak beli gula, nak beli beras kat keluarga dia. Dan ada orang pula yang ada duit, tak ada duit, dia senyum dekat tabung yang bergerak. Dia senyum saja. Habis tabung dia habis senyum. Bila tanya kenapa kamu senyum? Senyum tu sedekah. Subhanallah. Jenis kedekut ni tuan-tuan, macam-macam alasan dia balun. Macam-macam. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Jenis kedekut ni tu saya kata apa? Sayang pada apa? Pada keluarga, abang, adik. Kita sayang pada adik-beradik kita, saudara mara kita, kakak kita, abang kita. Sayanglah. Tapi kata Allah, jangan kamu sayang 8 benda ni mengatasi Allah dan Rasul. Jangan kamu sayang pada semua ni melebihi Allah dan Rasul. Allah nombor 1. Sebab tu kalau siapa pun buat salah, kita tegur. Saya sebutlah pada tuan-tuan, dalam kita menyelesaikan urusan Allah, jangan takut pada manusia. Saya ulang balik, dalam kita melaksanakan urusan Allah, jangan takut dengan manusia. Di dalam kita menyelesaikan urusan manusia, takutlah pada Allah. Baik, panjang cerita. Dalam kita menyelesaikan urusan Allah, jangan takut dengan manusia. Saya nak semayang, ada manusia larang, jangan takut dengan manusia, teruskan semayang. Saya nak bercakap benda yang benar, cakaplah, jangan takut dengan ugutan manusia. Itu maksud dia. Dalam kita nak buat kerja Allah, jangan takut dengan manusia. Saya nak berubah, saya nak nutup aurat, tutuplah aurat, jangan takut dengan manusia. Dalam kita nak menyelesaikan urusan manusia, takutlah pada Allah. Kita nak berhutang, takut pada Allah. Kita nak tipu orang, takut pada Allah. Kita nak berurus niaga dengan manusia, takut pada Allah. Ini nama dia kecintaan kepada Allah, mengharap kepada Allah. Apa sebab kita semayang? Sebab kita cinta pada Allah, kita rindu. Sebab itu bila kita tak semayang, sekarang 8.40, kita tak semayang, kita rasa susah hati. Tapi pasal kita ni datang belajar, tak apalah, dimaafkanlah saat kita semayang. Tapi kalau kita tak semayang, kita susah hati. Sebab apa? Cinta pada Allah. Kalau kita naik rombongan, kalau kita naik bas, tak semayang, kita duk tanya ketua rombongan kita, Cik Kia, bila nak berhenti, bila nak semayang? Susah hati.
Itu namanya cinta. Ingat pada Allah. Orang yang nak semayang, bila dia nak semayang pula, dia semayang pula dalam penuh kecintaan. Sayyidina Ali berpeluh-peluh bila nak semayang. Berpeluh tuan-tuan, Sayyidina Ali bila nak semayang. Bila tanya kenapa berpeluh, sebab aku takut pada Allah. Menggigil sampai berpeluh. Kita nak semayang boleh cuik punggung untuk imam. Kita nak semayang boleh baca handphone lagi mesej. Tok imam dah takbir, kita dah baca lagi. Boleh jawab lagi tu. Tengah-tengah semayang pun boleh jawab. Semayang tak boleh. Subhanallah. Yang ni saya pergi ke Mekah tuan-tuan. Masa tu handphone baru-baru nak buka. Handphone baru nak keluar. Tahun handphone nak keluar ni awal 90-an. Masa tu mana ada orang pakai handphone. Kalau ada pun telefon ator yang besar, sekali bawa video segala macam-macam. Lepas tu baru keluar Motorola. Handphone besar bata. Bola poket, kita ingat dia buat bata. Rupa handphone punya besar masa itu. Sekarang pun handphone besar juga, tu dia besar tapak tangan. Ni Samsung Tab apa-apa kita pun tak tahu. Besar buku ni tuan-tuan. Halo, dunia besar tuan-tuan. Tahun 90-an tu saya duk ingat masa tu saya pergi buat apa nama, pergi Mekah buat umrah. Tu Arab tu gamaknya baru dapat handphone masa tu gamak. Tengah semayang dia jawab, solat tu tak boleh. Subhanallah, macam-macam tu Arab sebab tu tuan-tuan jangan ada ikut lepak. Kita ni asal Arab je kita kata betul. Asal Mekah je kita kata betul. Tiru habis. Sebelum pergi Mekah jari elok. Asyhadu an la elok ya. Balik asyhadu an la. Sampai kita pun tak khusyuk duk tengok jari dia. Apa jari pusing-pusing? Dia hang kata tengok jari dia, pasal apa hang tengok jari hang sudahlah. Pasal apa tu? Pasal dia dapat. Dia dapat dari situ. Satu Tok Bilal saya dulu lama tu 90-an dulu Tok Bilal. Sebelum dia pergi haji dia bang elok. Hayya 'alal falah. Dia balik haji hayya 'alal falah. Kha. Dia punya kha. Sebab dia tengok Tok Bilal bang kha di situ. Kita tidak mengikut orang, kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu maksud cinta di situ. Baik, mereka juga mencintai Allah dengan meredai segala apa yang ditentukan oleh Allah daripada rezeki, kesusahan, kesenangan dan hidup mati mereka hanyalah dibuat semata-mata kerana Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat yang ke-162. Allah Ta'ala berkata, katakanlah, sesungguhnya semayangku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Itu saja cinta kita. Tak salah tuan-tuan cinta dengan manusia, cintalah, tapi jangan melebihi had. Ustaz, saya mengenali seorang perempuan, kami bercinta, adakah salah cinta kami? Tak salah, cinta, tapi jangan melanggar batasan Allah. Setiap sesuatu ni tuan-tuan ada batasan, ada had, ada hudud, ada peraturan dia. Surau kita ada had, jalan kita pun ada batas. Tempat Tok Imam dengan makmum pun ada batas. Mana boleh Tok Imam duduk sebaris dengan makmum? Ada batasan-batasan dia. Begitulah dalam kita bercinta pun ada batasan-batasannya. Ada orang kata, Ustaz, kalau saya SMS dekat tunang saya, boleh tak Ustaz? Apa saya tak boleh pula? Apa yang kamu SMS kan? Saya tanya dekat dia, kat mana? Tu saja dia jawab apa? Kat rumah. Lepas tu kamu tanya apa lagi? Buat apa? Dia jawab tidur. Lepas tu kamu jawab apa? Kalau tidur macam mana boleh jawab? Kalau percakapan tulisannya tak membawa kepada gairah, haram di mana? Haram di mananya? SMS ni macam kita bercakap dengan tabir. Zaman Rasulullah dulu nak bercakap dengan isteri Rasulullah, dia balik langsir tabir dia. Siapa yang nak tanya hukum pada isteri Rasulullah, balik langsir tabir. Bukan nampak pun dengan suara saja. Itu asah dia. Serupalah dengan telefon pun. Tuan-tuan ada tunang, cakaplah. Jadi kalau kita kahwin ni, telefonlah. Berapa hantaran bapak kamu nak? Cakap elok-elok. Bukannya haram. Yang haramnya apa? Yang haramnya yang membawa ke arah maksiat. Itu baru haram. Yang menaikkan gairah.
yang nak bawa kepada maksiat, nak bawa kepada benda-benda haram, barulah haram. Sekadar nak cakap, cakap. Kalau sampai bercakap pun tak boleh, susah tuan-tuan. Nak cakap pun tak boleh, haram dengan bercakap. Itu macam mana? Macam mana nak cakapnya? Macam mana nak tahunya perasaannya, hati budinya macam mana? Baik, jadi bercintalah, tetapi jangan sampai ditukarkan ayat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ditukar ayat ini, hidup matiku aku serahkan hanya untukmu sayang. Yang ni yang salah. Penyanyi lagu dandut tu, hidup matiku aku serahkan. Tu pegang mikrofon. Orang pegang macam ni, dia macam ni. Yang tu yang salahnya. Hidup mati dia serahkan pada kekasihnya. Yang kekasih dia pun sambung pula, hanya kamu ku cinta, andaikan matahari terbit dari barat. Nampak tuan-tuan, pun masih dia cinta lagi, dah nak kemat dah pun. Yang ini yang salahnya, tak mencintai Allah dan Rasul sampai tahap yang tak sepatutnya macam itu. Ya, kita letakkan kecintaan Allah nombor satu. Sebab itu bila bertembung perintah Allah dengan perintah manusia bertembung, tak ngam, tak secocok, ambil perintah Allah. Bila suruhan manusia bertemu dengan suruhan Allah, tak bertemu dengan keadaannya benar, ambil perintah Allah. Bila manusia larang, bercanggah dengan perintah Allah, ambilnya Allah punya. Apa benda pun Allah punya, apa punya pun Rasul punya. Saya ni ustaz berceramah, kalau saya bercakap tak betul, tuan-tuan tolak saya. Kalau saya bercakap bercanggah dengan Allah dan Rasul, tolak saya. Sebab kita hanya ikut Allah dan Rasul, kita tak ikut ustaz. Kalau ustaz tu cakap salah, takkan kita nak ikut? Kalau tok guru kita cakap benda yang salah, takkan kita nak taat pada tok guru kita? Dia pun sama aja dengan kita. Yang kita nak ialah ustaz yang ikut Allah, yang ikut Rasul, yang berpegang pada Allah dan Rasul. Itulah yang kita nak ikut. Sebab hari ni ada orang yang buta. Dia buta perut, buta hati, buta mata, semua buta. Macam kita semayang dengan Tok Imam. Kita semayang dengan Tok Imam. Tok Imam sujud sampai 4 kali. 4 kali dia sujud. Kita di belakang takkan nak ikut. Habis semayang kita tanya, kenapa kamu ikut Tok Imam sujud 4 kali? Aku tak tahu. Aku sebagai makmum kena taat dengan imam. Kalau Tok Imam lari ikut tingkap, aku ikut. Nampak ni tuan-tuan, ini penyakit besar. Dia betul, kita ikut. Dia salah, kita tegur. Subhanallah, kita tegur. Tak mau tegur, tak mau berhenti juga, kita letakkan dia ke tepi. Kita ambil alih tugas dia. Seluar dia koyak, kain pelikat dia koyak, berlubang di punggung dia. Bila dia rukuk, kita nampak berlubang. Adalah sepeda tak pakai. Kita tengok, kita pun tegur dia. Subhanallah. Dia buat dek je. Teruskan dia semayang, dia baca ayat lazim. Subhanallah. Dia buat dek juga. Subhanallah. Buat dek juga. Tuan-tuan pergi dekat dia, duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia. Jadi Tok Imam ni faham, ada yang tak kena aku ni. Tapi Tok Imam yang tak reti, apa ni nak rapat puasa? Dia bukan nak rapat puasa. Itu caranya. Dia betul, kita ikut. Dia salah, kita tegur. Agak-agak tak nak terima teguran, ketepikan dia. Itu kaedahnya. Cinta pada Allah dan Rasul. Jangan nampak berlubang dia, aku tak kira, aku ikut. Mana mau. Dalam semua benda tuan-tuan, letakkan Allah dan Rasul nombor satu. Sama ada dengan pemimpin ke, dengan tok imam ke, dengan suami ke, dengan mak bapak ke, dengan bos ke, dengan ustaz ke, siapa-siapa pun, letakkan Allah nombor satu. Suami kata buka tudung, buka baju kurung, pakai skirt. Keluar rumah pakai skirt, aku suami kamu, kamu kena taat pada aku. Tak payah taat. Tak payah taat. Perintah abang haram, perintah abang tak boleh saya ikut, bercanggah dengan perintah Allah. Tak boleh seorang isteri cakap, saya tak tahu ustaz, saya terpaksa. Memang hati saya tak nak buat, tapi suami suruh. Lantaklah disuruh pun. Kita takut pada Allah, itulah namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, golongan yang ketiga,
golongan yang selamat daripada neraka ialah golongan yang membenci kepada kekufuran dan membenci kembali kepada kufur. Di sini kita lihat golongan ini lebih suka diri mereka dicampakkan ke dalam api daripada melakukan kekufuran. Daripada mereka buat benda kufur, baik aku lontar dalam api pun tak apa. Sebab hari ni banyak manusia, tuan-tuan, dia tak menjadi kufur, tetapi dia menyukai perbuatan kufur, meredai perbuatan kufur. Saya dah sebut beberapa kali dah dalam ceramah-ceramah saya. Tuan-tuan, ni ada pokok pisang. Tanam pokok pisang belakang rumah. Datang orang bukan Islam, beli pokok pisang, tuan-tuan, daripada bawah pangkalnya sampai hujung. Dia bubur dalam lori hailak, dia letak dekat kuil mereka. Dia beli sebatang pisang RM50, 2 batang pokok pisang RM100. Haram, tuan-tuan, jual. Haram. Sebab tuan-tuan meredai perbuatan kufur. Tak boleh, tuan-tuan. Ni yang baru ni, perayaan baru ni 25 Disember kemarin ni, berapa ramai yang duk sama-sama meraihkan, yang menyebut, yang mengucap. Walaupun mengucapkan selamat hari Christmas itu masih lagi diperdebatkan oleh ulama. Oleh ulama duk berdebat lagi, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Saya pergi Indonesia pada tarikh itu. Saya ada di Indonesia, saya duk baca surat khabar Indonesia, muka depan sekali. Maka keputusan yang dibuat oleh mereka ialah lebih baik tak usah ucapkan apa-apa. Sebab ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Satu ulama kata yang lebih aman bagi kamu ialah jangan ucap apa-apa, duduk diam sudah. Tapi hari ni, tuan-tuan, kita lihat pergi restoran orang Melayu pakai Santa Claus. Dia duk layan ambil order, kita duk pakai baju Santa Claus. Pasal apa hang Santa Claus? Hang orang mana? Saya orang Jeniang, Kedah. Mana yang pakai lagi pasal apa? Tak ada sebab. Dia agama dia, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi mereka agama mereka. Tu saya campur. Depa mati, yang kita pergi pegang lilin, pergi tunduk pasal apa? Tu agama depa. Benci pada perbuatan itu. Kalau tuan-tuan tak benci dengan perbuatan itu, tuan-tuan pula pergi pegang lilin sekali, belum dikira beriman. Cukup. Depa pergi naik tangga 1000 anak tangga ke, pergi duk bawa ke badi apa, tu usah duk campur. Depa nak ambil tempurung ke, nak ambil kelapa ke, nak empuk tengah jalan, tu usah tu lempuk. Ni kita pula tengok satu lori 1 tan. Oh, banyak gila kelapa ni. Kita pula masuk pompa. Ustaz, saya tak empuk kelapa, Ustaz. Itu apa yang kamu empuk? Saya kutip kelapa tu banyak, Ustaz, membazir, Ustaz. Saya bola bonek kereta, balik rumah minta isteri buat kerisik. Elok, tuan-tuan. Apalah, itu agama mereka. Lantak, jangan tolong, jangan campur. Saya pergi ceramah di Kedah, tuan-tuan, Masya Allah. Ustaz dirasmikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk dahi saya. Siap dapat bagi 10,000 lagi. Peruntukan 10,000, tuan-tuan. Dengan pakai kepahian putih, resmikan gereja. Ini Tok Kong, Buddha. Masa tu babi 4 ekor dipanggang, tuan. Apa ni? Nak cari undi ke, nak cari apa ke, jangan duk campur dengan depa. Hak depa nak makan babi panggang ke, nak resmi gereja depa ke, Tok Kong depa punya paksai. Aku tak setuju dengan depa. Tapi hari ni manusia ni tak kira siapa pun, belah kanan ke, belah kiri ke, tuan-tuan, janji aku dapat pangkah ke. Depa nak buat apa pun aku kena ikut sekali. Tak boleh. Ni hadis kita baca. Nabi kata mesti ada perasaan benci pada kekufuran, dan benci kembali menjadi kufur. Siapa-siapa yang tidak ada sifat benci pada itu, tuan-tuan, salah. Tuan-tuan duk puji pula patung. Lah, wah, patung dia. Duk puji pula. Boleh pergi ambil gambar lagu tu. Pergi tempat Tok Kong depa, pergi ambil gambar lagu tu. Tengok kepala buat lagu tu.
Patung tu pun buat pun atas kepala lagu tu juga. Tak payah. Ini meraihkan mereka. Tak payah. Sebab tu ulama-ulama kata makruh. Saja-saja pergi masuk dalam gereja mereka, tok kong mereka makruh. Pergi membesarkan tok kong tu pula haram. Okey ustaz, kalau mereka mati boleh tak kami ziarah? Silakan. Yang kamu duduk tunduk ke saya apa? Tak payah tunduk. Ziarah sajalah, pergi tengok mayat dia. Oh, dah habis. Boleh baca Fatihah dah ustaz. Gila. Jangan duk baca Fatihah pula, Al-Fatihah. Kawan tu imam merapu. Sekadar ziarah tak apa, tapi kita tak boleh bantu. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. 'Alal ism. Ismi itu dosa, itu dah dosa. Jangan kamu tolong-menolong pada benda yang berdosa dan benda yang membawa kepada pergaduhan. Jangan tolong. Tuan-tuan, tolong di situ rosak tuan. Rosak apa ni? Tak masuk syurga kita. Ni yang kita kena faham daripada surah Al-Hujurat ayat 7. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahawasanya di kalangan kamu ada Rasulullah. Ayat inilah ayat ayah pin pakai ni. Ayat inilah yang dia pakai, ayat inilah orang Hulu Kelang pakai. Dia kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di kalangan kamu ni ada Rasulullah. Orang nampak? Siapa kalangan kita ni? Lalah dia kata dia. Dia tak faham ayat ni cerita tentang apa. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah lepas dia. Okey ustaz, kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, daripada mana pula datang Nabi Isa? Nabi Isa adalah Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad. Dan dia akan datang semula. Dia tidak membawa ajaran baru. Dia tidak membawa hukum baru. Dia diturunkan semula kepada dunia ini. Dia bukan mati pun sekarang. Allah angkat dia, letakkan tempat dia yang tertentu. Nanti di akhir zaman dia datang balik nak betulkan kepada manusia, dia bukan anak Allah. Dia bukan anak Allah. Dia datang nak bagi tahu Allah tu Tuhan kita. Dia bukan anak Allah. Nabi Isa nak bagi tahu akan datang di akhir zaman. Dia datang nak bagi tahu pada kita, dia bukan anak Allah. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabiullah. Dia bukan anak Tuhan. Nabi Isa akan datang bagi tahu kepada orang-orang yang menganggap dia anak Tuhan. Maknanya Nabi Isa pun tak kata dia anak Tuhan. Dia adalah Rasul. Dia adalah Nabi. Jadi tuan-tuan, orang Kristian kata bahawa Nabi Isa ni anak Allah. Padahal Nabi Isa sendiri pun kata dia bukan anak Allah. Kalau Nabi Isa yang diangkat dikatakan oleh mereka sebagai anak Allah pun mengatakan bahawa dia bukan anak Allah, kenapa kita nak membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah? Kenapa kita nak redha dengan perbuatan orang kafir? Yang terbaru ni mereka minta lagi supaya dibenarkan penggunaan kalimah Allah pada orang-orang bukan Islam, orang Kristian dalam Bible mereka. Kenapa kita nak redha pula? Nabi Isa kata aku bukan anak Tuhan. Mereka kata Isa anak Tuhan. Nabi Isa kata nahi kabinahi. Aku bukan anak Tuhan. Kalau tuan-tuan setuju orang Kristian guna kalimah Allah, tuan-tuan tak setuju dengan Nabi Isa. Tuan-tuan dah tak setuju dengan Nabi Muhammad yang mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Sebab ada orang Islam kata, apa salahnya orang bukan Islam nak guna kalimah Allah? Allah pun Tuhan mereka juga. Betul, Allah tu Tuhan mereka. Yang mereka faham Allah tu macam mana? Mereka faham Allah tu ada anak, Allah tu ada isteri. Adakah itu Allah yang kita faham? Tak. Kalau begitu kamu tak boleh guna kalimah Allah. Sebab penyalahgunaan kalimah. Saya ni dulu AJK Surau Al-Azim. Dulu bila entahlah. Bila mesyuarat agung saya kalah. Saya tak jadi AJK dah.
Saya bawa tong derma, pergi kutip seluruh Hulu Kelang, Keramat semua. Kutip derma. Saya ni AJK masjid, AJK surau. AJK ni marah tak? Kami tak pernah lantik dia. Kami tak pernah suruh dia. Dia bukan AJK kami. Kenapa dia duk guna nama AJK lagi? AJK pun marah. Penyalahgunaan nama, report polis tuan. Takkan tuan-tuan nak setuju dengan kalimah Allah yang Allah tu ada anak, Allah ni ada bini? Takkan tuan-tuan nak setuju? Kamu dah menyalahgunakan kalimah Allah, kami tak bagi guna. Kalau kamu nak pakai, guna Tuhan, guna God yang kamu duk pakai. Ini benda yang kita kena ada. Ni Nabi sebut pada kita, benci kepada kekufuran. Orang yang mengatakan Allah itu ada anak, orang yang mengatakan Allah itu ada isteri, orang ini kufur. Kalau tuan-tuan suka pada mereka, tuan-tuan juga boleh jadi kufur. Sebab tu iman kena ada. Pertahankan yang benar. Pertahankan. Serupalah dengan Nabi Muhammad. Kalau orang tuduh Nabi macam-macam, kita marah. Kita marah. Ada orang jumpa saya, dia kata Nabi Muhammad ni menangkan laki-laki je. Mentang-mentanglah dia laki-laki, dia menangkan laki-laki. Oi, tuan-tuan, saya bawa dia, saya basuh dia tu, geram. Ada yang kata Nabi Muhammad ni gila seks, nikah ramai, nikah banyak. Macam-macam tuduhan. Kita marah. Habis tu kenapa kita tak marah? Orang kata Allah ni ada anak. Di mana iman kita? Kenapa kita tak terasa bila ada orang kata Allah ni ada isteri? Tuan-tuan tahu apa maksud Tuhan Allah, apa maksud Tuhan anak, Tuhan bapa? Kenapa mereka angkat Nabi Isa jadi Tuhan? Sebab mereka mengatakan bahawa Allah dah tua. Bila Allah tua, Allah tak boleh mentadbir alam. Allah perlukan pembantu yang lebih muda, maka diangkatlah Nabi Isa jadi pembantu Tuhan. Adakah kita boleh setuju dengan Allah yang mereka faham? Mereka faham Allah tu tua, tak larat, letih. Bila mereka katakan Allah menggunakan keadaan demikian yang tak betul, wajib kita bantah. Dan kita tak boleh jadi diam. Saya duk tunggu siapa nak bantah. Siapa yang berani? Bantah pergi jengkai muka dia. Han cakap banyak-banyak aku sepak lagi ikut. Apa lagi hang tak nak di Malaysia ni? Apa lagi yang tak ada lagi? Yang bukan-bukan hang minta. Bagi betih nak paha, bagi paha nak apa pula? Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, kita kena tunjuk benci dia. Dalam bab lain kita boleh bekerja sama, tapi kalau dalam bab tauhid, dalam bab agama kami, kamu jangan duk tunjuk lebih-lebih pada kami. Kami lebih sayang kepada Allah, kami lebih sayang kepada Nabi, melebihi hak kita duk buat sekarang. Jadi ini tuan-tuan yang benar-benar kena ada. Baik, ayat ini apa maksud? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa maksud? Ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Maksudnya apa? Nabi Muhammad dah wafat, dah tak ada dah. Tapi hukum Nabi Muhammad masih ada. Hadis Nabi Muhammad masih ada. Jadi apa yang kita cakap, apa yang kita buat, tolonglah rujuk kepada Nabi, yakni rujuk kepada hadis. Tu saja. Nabi dah tak ada, tetapi hadisnya masih ada. Huraian-huraian hadisnya ada. Ulama-ulama muktabar ada. Maka janganlah kita mendahului pendapat kita melebihi daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan kita pandai nak ijtihad pula. Ada benda yang patut kita ijtihad, ada benda yang tak boleh kita ijtihad. Sebab hari ni banyak orang menggunakan kalimah ijtihad tak habis-habis. Sampai kadang-kadang melangkaui tahap dan kebolehan dia untuk berijtihad di dalam sesuatu isu. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita ambil Rasulullah sebagai hakim kita, aman kita tuan-tuan. Cubalah kita bagi jawapan. Jawapan yang kita bagi itu, jawapan tu bersandar pada Quran dan hadis. Nescaya betul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu ada masalah di dalam sesuatu perkara, rujuklah kamu, kembalilah kamu pada Allah, kembalilah kamu pada Rasul, Al-Quran dan hadis. Oi, senang tuan-tuan hidup. Dah ada panduan. Apa yang nak pening kepala? Apa lagi yang nak pening kepala? Kalau Nabi buka kitab dia ada. Ustaz, apa hukum saya berpakaian macam ini?
Nabi ada cerita. Ustaz, apa hukum saya buat lagu ni? Nabi ada cakap. Ada tak benda yang Nabi tertinggal? Ada tak perkara yang Nabi terlupa nak cakap? Tak ada. Nabi bukan kitman, Nabi bukan menyembunyikan, Nabi tabligh, Nabi menyampaikan. Nabi bukan kazib, Nabi sadiq, orang yang benar. Apa yang kita takut? Nabi membawa kebenaran pada kita, ikut. Tapi banyak orang yang tak mau ikut Nabi. Dia kata jom kita ikut Nabi, tapi dia tak ikut. Nabi hidup berkasih sayang, kita hidup bercerai-berai, kita hidup bergaduh. Di mana ikut Nabi? Nabi Muhammad bagi salam pada orang, kita kalih muka ke arah orang. Di mana sifat dia? Nabi Muhammad saling menghubung silaturahmi, kita menggalakkan orang memutuskan silaturahmi. Di mana sifat Nabi yang kita ikut? Nabi Muhammad tidak bercakap lucah, tidak memaki, tidak menghamun, sampai Allah melaknat orang yang memaki. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang pemaki, pelucah, pelaknat. Banyak orang hari ni pegang je mikrofon, haram jadah, celaka. Buka aja, tak sempat lagi, haram jadah. Di mana sifat Nabi pada kamu? Yang kamu kata kamu nak tiru sifat Nabi Siddiq, tabligh, fatanah ni apa? Jadi kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, kita ada contoh kita. Nak masuk tandas, ada contoh Rasulullah. Keluar tandas, ada contoh dari Rasulullah. Memakai pakaian, ada contoh daripada Rasulullah. Nak bercakap, nak makan, nak minum, nak mentadbir, semua ada contoh daripada Rasulullah. Jangan kita gunakan dan kita reka buang satu perkataan untuk membolehkan kita buat benda yang Nabi tak buat. Nabi Muhammad tidak menggunakan orang kafir untuk memerintah Madinah. Jangan timbulkan ungkapan lain untuk menghalalkan perbuatan kamu, mengajak orang kafir sama-sama mentadbir negara. Tak dibenarkan. Jangan gunakan perkataan tahalluf ke tahalluf, tak ada dalam Islam ini. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil orang kafir ke mentadbir Madinah. Islam perintah semua. Sebab kita al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan kamu nak menghalalkan satu-satu benda, kamu bawa satu istilah yang tak ada dalam agama. Ini penyakit yang berbahaya tuan-tuan. Di sini kita faham ayat Hujurat ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Adakah benda itu diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita hari ini cukup marah bila orang sembahyang subuh baca kunut. Bid'ah. Nabi tak buat. Orang baca telkin di kubur. Bid'ah. Nabi tak buat. Sembahyang 20 rakaat. Bid'ah. Nabi tak buat. Selawat. Bid'ah. Nabi tak buat. Habis itu Nabi buat ke? Mengajak orang kafir memerintah Madinah. Ada Nabi buat? Mana lebih bid'ahnya? Baca telkin ataupun mengajak orang bukan Islam sama-sama memerintah orang Islam? Mana lebih besar bid'ahnya? Sebab itu tuan-tuan ingat, apa yang kita buat, biarlah kita kalah asalkan kita berpegang kepada agama Allah yang satu, daripada kita menang tetapi di dalam keadaan mencemari apa yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Ini cinta pada Allah. Mana ada Nabi yang menang banyak dalam dunia ni? Nabi yang menang dalam dunia ni tuan-tuan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad, Nabi Musa yang menang. Yang lain semua kalah. Bukan bermakna bila benar itu mesti menang, tidak. Kadang-kadang benar itu pun dibunuh. Nabi Zakaria mati digergaji, Nabi Ilyas dibunuh, Nabi Eliasa dibunuh, Nabi Harun. Cubalah tuan-tuan tengok pada nabi-nabi lain, banyak yang mati dibunuh. Wa yaqtulunal anbiya, kata Allah, mereka membunuh nabi-nabi. Adakah nabi yang dibunuh, adakah nabi yang kalah itu salah, tidak benar ajarannya? Tidak. Benar dan salah bukan letak pada menang atau kalah. Benar ialah apabila memperjuangkan yang benar. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah pun alhamdulillah. Hakikat sebenarnya ialah hari kiamat, kemenangan yang kita cari. Apa makna kita menang dalam dunia tapi Allah tak redha? Biar kita kalah dalam dunia, janji Allah redha kita. Ini keadaan yang kita kena faham. Jadi tuan-tuan, nak buat sesuatu, rujuk. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr
la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fil qulubikum. Kata Allah, kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman satu perkara yang kamu cintai, serta diperiaskan hati di dalam kamu. Dalam hati kamu ni perasaan iman. Allah sebut kepada kita kalau Nabi ni ikut kebanyakan manusia, lingkup. Sebab tu Nabi dia tak ikut manusia. Nabi ikut apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Supalah tuan-tuan, kalau kita ni jadikan agama mengikut hawa nafsu kita, lingkup. Ada orang yang dia jadikan agama ni ikut nafsu dia. Dia kata hari Jumaat ramai orang kerja jalan jam, nak sembahyang apa? Kita tukarlah sembahyang Jumaat ke hari Ahad. Oh, lingkup tuan-tuan. Tambah tuan-tuan ni duduk di Kuala Lumpur, jalan jam, nak sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, Maghrib, Isyak kadang tak sempat. Kalau gitu kita ubah ke subuh, kita buat sekali 5. Turun daripada rumah, Isyak semua dah buat dah, tak gaduh dah. Kalau macam tu kita fikir, bulan Ramadan jangan puasa siang hari, jangan puasa malam. Jangan puasa siang, puasa ke malam. Siang makan, malam puasa. Kalau kita fikir senang tuan-tuan, kita tak pergi haji. Di Mekah kita buat kat stadium Melawati. Tapi agama bukan macam itu. Agama ialah kehendak Allah. Dah. Jadi apa yang Nabi buat ini bukan kehendak dia, kehendak Allah. Tuan-tuan jangan duk kata Nabi ni gatai, nikah sampai 9-11. Allah yang buat. Allah yang perintah pada dia. Jangan tuan-tuan duk kata pula tengok Nabi ni pergi menikah banyak, gatai. Dah, Allah suruh dia. Tadi kita kata dah, kalau kamu beriman pada Allah, kamu takkan petikai perintah Allah. Allah perintahkan Nabi pergi menikah dengan Khadijah, pergi menikah, Allah jodohkan dia dengan Khadijah, Allah arahkan dia menikah dengan Aisyah, dengan Zainab dan sebagainya. Sebab arahan Allah mesti ada hikmah. Ini maksudnya tuan-tuan, Nabi Muhammad bukannya buat secara membabi buta. Jadi benda yang Nabi buat tu adalah benda yang terbaik dan patut kamu bersyukur. Kata Allah, patutnya kamu bersyukur sebab dalam hati kita ada iman. Dalam hati kita ada iman. Habbaba ilaikumul iman. Allah campakkan dalam hati kita ni ada iman. Syukur. Saya duduk di tingkat 7 food court bila saya pergi Indon baru ni. Saya duduk, saya tengok pembantu saya duduk dulu. Saya pergi tandas. Saya duduk, saya kata, hampa ni tak tengok kiri kanan ke? Hampa tengok tak ni benda apa? Dia tanya saya, benda apa ustaz? Tak tengok ni, merah menyala dah gini. Ni tak ke babi? Dia panggil budak. Ni apa ni? Ini dendeng babi pak. Betul-betul sebelah meja makan. Hampa geli tak? Geli habis makan balik. Itu tanda iman. Masih ada perasaan geli. Jahat-jahat perompak pun bagi dekat dia mi goreng babi. Ni apa mi goreng daging apa ni? Daging babi. Dia muntah-muntah tuan-tuan. Pada air perompak jahit 10, mata lebam pula. Tetu sebelah sini sebut babi, muntah dia. Itu nama dia masih lagi ada sekelumit iman. Bersyukur pada Allah, kita ni ada iman. Bayangkan tuan-tuan orang yang tak ada iman. Saya bersyukur kita ni duduk di Malaysia ni muka Melayu semua ni, semua Islam. Tapi bila kita berjalan di luar negeri, muka Melayu ni belum tentu Islam. Belum tentu. Saya tanya dekat mereka, hampa order apa? Ayam penyet. Kamu? Ni nasi ayam kampung, nasi goreng kampung. Kedai Islam lah.
Saya tanya kat mereka berdua, kedai Islam kamu makan? Tak tahu, tapi dia ambil order tu, dia cakap Melayu. Memanglah dia orang Indonesia. Takkan dia nak cakap bahasa orang putih kot. Cuba pergi panggil dia. Dia pun panggil balik. Kamu orang Muslim, Pak? Oh enggak, saya Kristian. Kalau dah ada Kristian, yang kamu order yang penyek kat dia macam mana? Allah Ustaz, ingat ke dia Melayu, dia kumpul Islam lah. Itu Malaysia. Malaysia, orang Melayu mesti Islam. Itulah nikmatnya. Syukur. Di Indonesia belum tentu, Pak. Baru dia berperasan, tu dia tattoo sini. Patutlah kedainya sebelah kedai babi. Bukan Islam. Muka macam kita, mata macam kita, kulit macam kita, bahasa macam kita, agama tak sama. Tetapi kita duduk di Malaysia, Melayu mesti Islam. Nikmat itu, tuan-tuan. Kita bebas. Tadi saya makan kedai MYZ Tom Yum, pom-pom Islam. Saya tak tanya lagi pada orang yang ambil Islam, Pak, kata dia. Dia ambil dia ketuk lagi. Islam lah, alhamdulillah. Sebab apa? Di Malaysia. Pertahankan ini, syukur. Anak kita mesti Islam, syukur. Sebab ada orang hantar email dan SMS pada saya, Ustaz. Dia kata, Ustaz, mana ada dalam Quran menyebut orang Melayu mesti Islam? Mana ada ayat dalam Quran sebut Melayu mesti Islam? Habis itu kenapa Ustaz nak mempertahankan perlembagaan di Malaysia yang menetapkan Melayu mesti Islam? Bercanggah dengan Quran. Astaghfirullahalazim. iPad tu saya punya. Saya nak baca email tu. Kalau iPad tu bukan saya, aku tumbuk lama dah. Pasti saya kenangkan iPad tu saya punya. Saya sabar. Astaghfirullahalazim. Sabar. Boleh dia cakap dalam Quran tak sebut Melayu mesti Islam. Habis tu kenapa Ustaz mempertahankan perlembagaan Malaysia yang menetapkan Melayu mesti Islam? Bukankah itu bercanggah dengan Quran? Bodoh betul. Puak-puak macam ni, tuan-tuan, dia pun hanya berani dengan SMS. Dia tahu saya jenis malas jawab SMS. Dia pun hanya berani dalam email sebab dia tahu saya malas jawab. Tak ada masa, bukan malas. Cuma mari berdepan dengan saya. Baru dia pun tahu saya ni rajin cakap. Start pukul 7.40 bela tak habis lagi. Tu rajin cakap nama dia. Mem cakap dengan saya. Fikir balik, mana dia satu ayat yang tak ada dalam Quran? Mana dia tidak ada satu benda yang Allah terlupa dalam Quran? Allah tak tinggalkan. Allah sebut basic dalam Quran. Allah sebut basic, asas. Kalau Tuhan nak sebut semua bangsa dalam Quran, jenuh. Wahai orang-orang Melayu, Jawa, Batak, Banjar. Jenuh. Cina, India, jenuh. Mak Saleh, Belanda, Portugis. Tubai ni pun tak habis Quran. Tetapi cukuplah Allah sebut dengan satu ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati hanya di dalam Islam. Boleh kita buat undang-undang Melayu mesti Islam, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab Allah dah pesan hanya mati dalam Islam. Itulah ayat dia. Dia pun kata boleh, kata tak ada. Memang Melayu tak ada dalam Quran. Jenuh nak ada, wahai orang-orang Melayu, hendaklah kamu Islam keseluruhannya. Memanglah. Datang orang India, ini tak kena pada kita, dia kena pada Melayu saja. Bukankah Allah sebut wala tamutunna illa wa antum? Antum, apa makna antum? Kamu semua. Anta, antuma, antum. Anta seorang, antuma berdua, antum ramai-ramai semua. Jangan kamu mati semua kamu ni melainkan hanya di dalam Islam. Itulah ayat dia. Jadi kalau kita hari ni mewajibkan orang Melayu mesti Islam, alhamdulillah, syukur. Itu nikmat kata Allah dalam ayat ini. Bila tuan-tuan pergi ke Indonesia, baru tuan-tuan tahu nikmatnya benda ini. Baru tahu. Susah hati, tuan-tuan. Kita tak tahu dia Islam ke tidak. Bahasa dengan bahasa kita, mulut-mulut kita, telinga-telinga kita. Saya minta ABC pun ABC. Bila sahabat saya minta ayam penyet,
Satu lagi ayam kampung, nasi goreng kampung ABC fresh orange. Di tepi tu ayam dendeng, bukan, daging dendeng nama dia. Babi semua. Di situ tempat air, di situ tempat dia basuh roti je pada marah. Saya kata, hang tengoklah. Dia order, hang order dekat dia. Sat lagi dia mesti order dekat hak babi tu. Betul tuan-tuan. Selama rok kawan tu buat air kacang, orang bumbu, dia bagi dekat kawan order tadi, kawannya order tadi hantar dekat sahabat saya. Betul tak aku kata? Order kat dia, dia order kat babi hantar kat dia, hantar kat hang hantar dalam perut hang. Terus tak makan tuan-tuan, ambil duit bayar terus jalan. Kita tak tahu depa Islam tak Islam. Tapi kita di Malaysia, alhamdulillah. Tuan-tuan pergi ke China, tuan-tuan tahu dia Islam tak Islam? Saya pergi China 2 bulan lepas. Kedai di Islam ke tak? Tak tahu. Kita tak tahu dia Islam ke tidak. Kita tak tahu. Dia tulis itu makanan yang halal, mat'am halal, itu saja tulis. Kita tak tahu. Nak tanya dia pun tak erti hang Islam ke tak, dia tak tahu. Dia bukan cakap Melayu. Tanya bahasa Inggeris pun dia tak tahu. Dia buat kerja angkat barang. Dia puluh je tu, pelanggan ramai lagi. Kita tak ada nak tanya. Tapi kita di sini kalau Malaysia pun kedai Muslim, Chinese Muslim, nama Islam. Dulu nama dia Lim Gopo, sekarang nama dia Muhammad Lim. Dia tukar nama Islam, kedai Muhammad Lim. Di sana walaupun hang Islam, nama tetap Cina. Kita tak tahu. Itu nikmat tuan-tuan. Allah letakkan iman dalam diri kita. Tetapi orang hari ini, zaman sekarang ni tuan-tuan, saya tak tahu. Sampai ada yang boleh kata, kenapa kita nak paksa satu agama pada satu orang? Biarlah dia memilih agama dia. Ini tak kena tuan-tuan. Tak kena sangat-sangat. Kena perbetulkan balik. Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, kamu hendaklah bersyukur sebab kamu ni ada iman dalam hati. Masih ada iman. Walaupun sebesar zarah tu masih ada lagi iman. Saya kata dah tadi, perompak yang jahat pun bagi dekat dia mi goreng babi pun dia tak makan. Maknanya dia masih ada iman. Tapi bukanlah maknanya saya kata dia baik, tapi masih ada lagi. Kalaulah babi pun dia sumbat dalam perut dia, saya tak tahulah iman dia di mana. Di mana iman tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak ada orang Melayu yang makan babi? Hoi, banyak dah tuan-tuan. Orang Arab pun makan babi banyak. Tuan-tuan pergi Thailand, tuan-tuan tengok restoran-restoran yang banyak makan babi sekarang orang Arab tuan-tuan. Arak, babi dan pelacuran. Masa saya singgah saya nak pergi Mesir, saya singgah di Bangkok, transit. Sepatutnya transitnya tak payah turun kapal terbang, tapi pilot kapal terbang tu kena sakit jantung. Kami kena turun tunggu pilot baru. Berapa jam kami tunggu kat hotel. Sahabat saya tepuk, saya saman airline ni. Saya tanya nak saman, pasal apa? Kita dah habis program kita, berapa jam kita terkantoi sini. Saya nak saman, tuntut ganti rugi. Saya kata sabar, kan pilotnya sakit jantung. Bukan dia saja-saja malas bawa terbang. Landing-landingnya sakit jantung. Kan itu nikmat. Bayangkan kalau dia sakit jantung, tengah ada bawa kapal terbang, Allah, tak kelar kabur kita, kapal terbang menggoyang. Allah ni maha penyayang. Sampai-sampai ke bawah baru sakit jantung. Bukankah itu rahmat? Baru dia menang. Ya tak ya juga ustaz. Kalaulah dia sakit jantung di udara, jenuh pramugarinya, siapa sini yang boleh buat kapal terbang? Tolong ganti pilot ni. Co-pilot pun sekarang dah pingsan lah. Pilot pun sakit jantung, co-pilot pingsan terkejut. Takkan kita nak agak saya remote kapal terbang boleh lah bawa remote. Tuan-tuan, bila naik bas 2-3 bas lah, letak satu hotel. Jadi saya dapat satu bilik. Saya tidur lah. Besok lepas subuh nak naik kapal terbang baru. Tapi tuan-tuan, saya dengar mereka duk riuh. Perempuan Arab ni, saya naik kapal terbang pergi Mesir. Habis tuan-tuan, besok balik lambas, saya tanya satu orang Arab. Rupanya mereka ni semalam tu cari perempuan Siam.
Kapal terbang, pilot sakit jantung, mereka cari perempuan pelacur. Buat masuklah hotel. Saya tanya kenapa? Haram? Kita bukan, kenapa buat benda haram? Kita tahu orang Islam. Dia jawab apa? Dia kata, apa susah? Nanti kita pergi umrah, kita minta ampun, Allah sucikan dosa. Selesai. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Sebab tu mereka tak takut nak buat maksiat. Makan babi, tak apa, makan, nanti minta ampun. Pergi umrah, pergi haji, 2-3 kali balik. Mereka pergi umrah senang. Ui, bahayanya pemikiran mereka, tuan-tuan. Yang kedua, saya tanya mereka, kenapa yang babi itu hampa makan? Dia kata yang haram tu, yang zaman Nabi dulu. Babi mereka kotok zaman tu. Sekarang, babi sekarang dah bersih. Kan? Duduk dalam tempat aircon. Babi aircon, taik babinya dibasuh, bersih-bersih, dibuang dia. Sekarang dah halal lah. Cukup mudah nak bagi hukum, tuan-tuan. Kita tak mau jadi macam itu. Kita ni ada iman. Iman kita ni lah yang menolak yang ni halal, yang ni haram. Yang dia menolak dua ni iman. Kalau halal dan haram pun bercampur, maka orang tu dah tak ada iman lagi dah, tuan-tuan. Yang kedua, kata Allah, hendaklah kamu bersyukur. Wa zayyanahu fi qulubikum, sebab Allah hiasi iman dalam hati kamu. Allah hias, zayyan. Allah hias dalam hati kita dengan sifat perasaan iman. Semakin hari semakin takut pada Allah, itu iman. Semakin hari semakin ingat pada Allah. Kita dulu mau lompat boleh. Sekarang kalau lompat 2 bulan duduk di rumah, patah lutut, reput tulang dah reput. Sebab tua. Makin tua makin ingat pada Allah. Tu nama dia Allah hias iman. Sebab tu makcik-makcik dulu tak bertudung, sekarang bertudung. Lepas ikat uban, lepas selak uban, lepas selak uban. Aku ni dah tua, dia pun start pakai tudung. Tu Allah hias dengan iman. Dia tidur di rumah, orang azan subuh, dia terjaga. Ya Allah, aku tak pernah datang semayang subuh. Isteri pun terkejut. Dia mandi, dia datang ke masjid semayang. Isteri terkejut. Itu tandanya Allah hias dengan iman. Bersyukur. Benda ni Allah akan bagi, tuan-tuan. Allah akan bagi, namanya ialah hidayah. Yang ini yang kita minta ni, hidayah. Dan kita minta supaya kita kekal atas hidayah ni. Kekal. Sebab ada manusia yang Allah cabut hidayahnya kerana dunia, kerana nafsu, hidayahnya hilang. Dan kata Allah, yang ketiga, kamu kena bersyukur kerana apa? Wa karraha ilaikumul kufra, sebab menjadikan kamu benci perbuatan kufur, wal fusuq, perbuatan fasik, wal isyan, dan perbuatan maksiat. 3 benda ni kata Allah tak ada dalam diri orang yang beriman, yang cinta pada Allah. Yang pertamanya ialah perbuatan yang dipanggil sebagai kufur. Dia benci perbuatan kufur. Yang ni saya sebutkan pada tuan-tuan, mesti ada dalam diri kita. Mereka nak sambut Christmas, mereka punya baksai. Mereka nak sambut Taipusam, mereka punya baksai. Mereka nak sambut Deepavali, mereka punya baksai. Mereka nak buat perayaan lilin, mereka punya baksai. Mereka nak buat pertandingan kolam, mereka punya pasal. Pasal apa kita pula yang menganjurkan pertandingan menghias kolam depan pintu? Pasal dia duk ambil kolam, duk tulis dengan beras warna-warni. Kita penganjur pula. Sebab jangan campur. Yang mereka punya. Pasal apa yang kita nak kelang kabut, nak sokong, nak buat, nak reda? Tak ada perasaan itu. Mereka nak semayang mereka. Pasal apa kita nak pergi resmi semayang mereka pula? Jangan reda dengan perbuatan kufur. Mereka minta penggunaan kalimah Allah, jangan reda. Kalau kamu nak guna kalimah Allah, masuk Islam, kamu gunalah kalimah Allah. Kalau kamu tak nak Islam, jangan guna kalimah Allah. Ni hak kami. Sebab Allah yang kamu faham dengan Allah yang kami faham adalah berbeza. Kufur. Yang kedua, hendaklah kita benci dalam diri kita perbuatan fasik. Tuan-tuan, fasik ni benda-benda jahat yang kita buat, kita benci. Apa dia seburuk-buruk benda fasik? Seburuk-buruk benda fasik ialah menggelarkan orang dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk fasik apa dia?
Bi'salismul fusuq, menggelarkan orang dengan gelaran yang buruk-buruk. Saya sedih bila saya baca dalam internet, orang gelarkan manusia sekarang ni dah jadi macam tak ada apa-apa. Digelarkan tambah-tambah dalam bidang politik. Tak setuju, dia panggil orang yang tak elok. Dia panggil orang yang tak elok. Dia panggilnya ni Aziz, panggilnya Pok ni. Jangan panggil Pok ni, haram. Dia tak suka dengan Anwar, dipanggilnya Al-Juburi, haram. Tak suka dengan Najib, dipanggil Atantuya, tak, haram. Siapa pun tuan-tuan di sini, jangan duk panggil orang dengan gelaran yang mereka tak suka. Itulah seburuk-buruk fasik. Hari ni saya lihat seolah-olah halal. Tak suka dengan Ustaz Kazim, dia panggil Ustaz Kazim anjing. La ilaha illallah. Dia panggil anjing, tuan-tuan. Saya sebut dalam ceramah saya di Melaka. Dia panggil anak saya Darjah 6. Kamu anak Ustaz Kazim kan? Ya. Bapak kamu anjing tau. Astaghfirullahalazim. Dia balik, dia beritahu saya, Ustaz, ayah, kenapa orang panggil ayah anjing? Orang tu bodoh. Anjing orang pun tak tahu. Itulah seburuk-buruk fasik. Jadi tuan-tuan yang datang malam ni, jangan duk panggil dan menggelarkan orang yang tak elok. Nama dia Ni Aziz Nikmat, panggil dia Ni Aziz Nikmat. Kalau nama dia Hadi Hawang, panggil Hadi Hawang. Kalau nama dia Anwar Ibrahim, panggil Anwar Ibrahim. Kalau nama dia Rusmah Mansur, panggil dia Rusmah. Kalau nama dia Najib Tun Razak, panggil Najib Tun Razak. Dah. Adakah kita ni dipanggil tak berani? Kalau tak berani menggelarkan orang dengan panggilan yang buruk, adakah kita ni dianggap sebagai pengecut kalau tak maki orang? Adakah kita ni dianggap ceroy kalau tak maki orang? Tak, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang nak ikut orang bagi seronok, nak bagi tunjuk kita ni brutal. Kita bagi gelaran macam-macam. Oh, dia tu bagus. Bagi kepala otak. Allah tak pernah panggil dengan panggilan yang buruk. Kalau nak panggil panggilan yang buruk, panggil pada yang betul-betul buruk. Iblis laknatullah, panggil. Firaun laknatullah, panggil. Abu Lahab laknatullah. Depa ni confirm dah laknatullah. Tapi kita yang datang malam ni, kita yang hidup atas dunia ni, belum tentu lagi dilaknat oleh Allah. Kalau Allah nak bagi hidayah pada dia, nak kata apa? Nak kata apa, tuan-tuan? Kita duk marah Mike Tyson, rogol orang. Lah masuk Islam Mike Tyson. Islam apa ustaz? Bertetu banyak lagi. Dia bertetu tu sebelum dia Islam. Nak buat macam mana? Takkan nak striker kot. Allah nak bagi hidayah, kita tak tahu. Saya yang pakai serban ni, kalau tercabut hidayah pun Allah boleh buat. Mana nak tahu? So, buka serban, buka baju, duduk jalan Bukit Bintang. Tak besar hati orang. Buang janggut, buang misai semua, duduk lagu tu. Apa? Mainlah. Allah boleh buat. Iman kita ni naik turun, naik turun, naik turun. Iman kita naik turun, naik turun. Ni tengah iman tengah kuat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Saya tahun 90-an dulu duduk mengajar belah-belah Pulau Pinang tu, tuan-tuan. Mikrofon ni macam Bill Clinton buat statement. Punya penuh mikrofon sini, Walkman sana, rakam sini. Masa tu tak ada lagi MP3 apa semua ni, MP4 ni tak ada lagi. Sampai di bawah letak Walkman, penuh. Bila saya beri ceramah sekarang, tinggal saya tu je. Tu pun hak masjid punya. Pergi mana lagi yang lain? Tak tahu. Sebab iman manusia ni dia ada tinggi, dia ada rendah. Dia ada tinggi, dia ada rendah. Buatnya rendah-rendah, tak naik-naik macam. Sebab tu kita minta petunjuk. Berilah petunjuk. Minta petunjuk ni pun salah lagi. Ni doa. Ada satu ustaz marah saya bila saya doa macam ni. Apa ni ustaz, entah doa macam ni. Macam inilah doa. Saya kata, ustaz, syekh, doa bukan tangan. Doa bukan tangan. Doa tu mulut. Seruan doa. Doa ni minta di mulut. Tak minta di mulut, minta di hati. Tangan ni cara minta. Cara minta tangan. Kalau saya minta dengan mulut pada doktor, boleh?
doktor saya minta izin tambah sampai pukul 10.30. Boleh? Minta dengan mulut. Tapi kalau nak bagi kuat, minta dengan tangan. Doktor, izinkan saya. Nampak? Kompom dia bagi. Pasal saya minta dengan tangan dan mulut. Kan? Tangan ini cuma bentuk. Kalau saya tak mau, doktor kata, Ustaz, sambunglah sampai ke berapa pun Ustaz nak sambung. Saya akan cakap, doktor, saya minta izin. Minta maaf, doktor. Tak dapat, doktor. Saya nak balik awal, doktor. Nampak tangan saya? Ini, nampak? Saya tak mau. Minta maaf lah, doktor. Saya nak balik awal. Minta maaf, ya. Saya tak dapat lah. Cuba sebab minta maaf lah, doktor. Nah, nampak? Apa masalah tangan pun jadi masalah lah. Tuan-tuan lepas ni pergi kenduri kahwin, orang bubuh nasi. Tuan-tuan dah tak nak makan. Ini kenduri yang kelima. Tuan-tuan akan cakap, tak nak, dah kenyang. Ni dah 5 tempat, tak nak, nampak? Tak nak. Lagi bubuh, satu besen bubuh. Masalah tangan pun bising. Astaghfirullahalazim. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berkata, yang ketiganya orang yang benci kepada perbuatan derhaka wal isyan. Ni malam ni, tak lama lagi lah, saya tadi daripada Ipoh nak ambil sini tak jam. Tapi daripada KL nak pergi ke Ipoh dah start jam, tuan-tuan. Ni pukul berapa saya sampai Ipoh ni? Dekat tol Jalan Duta tadi pun, Masya Allah, daripada Duke tadi tuan-tuan dah jam lah. Sampai ke Rawang dah jam lah. Dah bersusun dah jalan ni. Sampai ke berapa saya ni? Ya, perbuatan jam. Susah nak balik ni lah. Tapi saya tetap datang. Macam mana aku nak terbang ke apa ke malam ni. Baik tuan-tuan, sebab apa orang balik kampung? Cuti Jumaat, esok cuti Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa cuti. Ya, hari Isnin pun cuti, tahun baru orang ambil cuti. 31 malam, 31 malam. Ni dia. Dia start lah. Iklan lah dalam TV. Sambutan tahun baru. Main konsert sana, main artis sini. Setiap tahun. Saya bersyukur ada pihak-pihak yang menganjurkan sambutan tahun baru secara Islamik. Ada ceramah, ada konsert yang tak bercanggah dengan syarak. Ada syair, ada puisi, ada pantomim. Kemudian nyanyi lagu negaraku. Tak salah menyanyi lagu negaraku. Tak apalah, buatlah. Ada bacaan Quran, ada selawat. Saya menyambut countdown di Singapura. 30 ni saya ceramah di Singapura. Malam sambut tahun baru sana. Buat kat stadium. Jadi kalau Singapura pun boleh sambut tahun baru di stadium, tuan-tuan leceh kalau tak boleh buat. Yang ni yang saya cakap pada satu orang semalam. Saya cakap semalam saya ceramah forum perdana bersama dengan Dr. Fadilah Kamsah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya Facebook, beribu-ribu manusia. Saya kata, Datuk, patutnya program ini dibuat pada malam tahun baru. Panggil Rabbani, panggil Kazim Rabbani, buat konsert, panggil Dr. Fadilah, buat ceramah motivasi. Buat, baru cantik. Ya, kadang-kadang program kita ni hanya buat awal-awal saja bentuk agama. Tapi ujung-ujung tengah-tengah dia perbuatan-perbuatan yang isyan, yang derhaka, yang ni tak cantik. Jadi kita kena buat program-program yang agama punya. Tuan-tuan tak nak bagi orang pergi Dataran Merdeka, nak tengok konsert malam tu, Taman Keramat ni kena buat program sambutan malam tahun baru. Peringkat taman kita. Apa yang nak buat? Panggil lah siapa orang menyanyi pun. Tok Imam nyanyi, doktor baca sajak, sila. Ustaz Ismail Mina buat konsert, silakan. Pasal itu yang budak-budak muda suka. Kita tarik mereka supaya mereka tak terlibat ni. Dan kena cari jalan. Bukan saya kata artis ni teruk pula, dah. Kita bimbing artis ni. Tak salah panggil Jamal Amdillah, Ramli Sirap menyanyi, tak salah. Panggil lah mereka menyanyi, tuan-tuan. Tapi buat garisan. Pakaian macam ini, lagu macam ini, lelaki belah sana, perempuan belah sini. Buat. Saya semalam forum perdana, tuan-tuan, speaker dia sebesar-besar. Habis ceramah saja ustaz,
Tadi ada orang datang main warning kami ustaz. Warning apa pula? Jangan pasang base tinggi-tinggi, dia sakit jantung. Dia bawa surat doktor, jangan pasang base, saya sakit jantung. Oh, itu baru forum tuan-tuan. Bayarkan konsert nanti, mati terus ikut orang tua. Tarah ceramah pun dia tak bagi pasang base lah. Jadi jangan kita suka, jangan kita reda dengan perbuatan maksiat. Sebab itu saya ni tuan-tuan, saya cakap, saya semalam saya buka dalam satu blog. Dia kata Ustaz Kazim tu duduk sebelah dot. Adakah dia tegur tu? Bulan Ramadan yang lepas saya makan, buka puasa, more dengan satu hamba Allah. Keluarlah surat khabar. Dia ambil gambar surat khabar tu, disebut Ustaz Kazim sedang menjamu selera dengan ni. Adakah dia tegur? Adakah dia nasihat? Mana hantar saya nasihat tak nasihat? Ada saya nak cerita? Ada saya nak cerita? Saya makan dengan dia, lagi peluang besar saya nak nasihat pada dia. Kita hari ni tak nak buat kawan. Bila tak nak buat kawan, macam mana kita tak nasihat orang? Saya berkawan dengan artis 4-5 tahun dulu. 4-5 tahun dulu. Bila saya ceramah di Kemensah, berapa ramai artis yang datang. Saya ceramah di Surau, diri Jumaat Kemensah, melambak tuan-tuan. Masa tu tak siapa pun yang nak kawan dengan artis. Dia berkata artis ni sumber maksiat lah, tak sedar diri lah. Sampai saya cakap 3-4 tahun dulu, tuan-tuan tunggulah sedikit masa nanti, kebanyakan artis ni akan berubah. Dulu 3-4 tahun dulu, yang baca berita pun akan bertudung, yang pelakon pun akan bertudung. Tuan-tuan tunggulah, insya-Allah kita cuba buat. Baru setahun ni lah dia pakai habis lah. Tak pernah pun dia pergi buat, kita pergi buat. Saya kata pada masa itu yang pakai tudungnya Haji Singh je, duk baca berita. Itulah gunanya dakwah. Tapi orang hentam saya. Tak Kazim tu duk kawan dengan artis tu, nak glamour tu. Sekarang bila artis dah bertudung, siapa duk kawan? Junjung sana usung, siapa buat? Saya tak nak usung dia buat ceramah pun. Jangan duk ngata ke orang. Sebab tu kita dakwah pi berkawan. Berkawan. Bila kita berkawan, kita boleh nasihat. Kalau kita duk jauh-jauh, nak nasihat apa? Saya kawan dengan doktor, saya boleh nasihat dia. Tapi kalau saya tak kawan dengan doktor, saya nak nasihat apa? Dia sembahyang tak betul, sambil minum kopi saya bertegur dia, doktor, tadi doktor sembahyang tak betul. Saya bertegur. Tapi kalau saya tak kawan dengan dia, macam mana saya nak tegur dia? Sebab tu kalau kita nak tegur orang, kita kena rapat dengan dia. Rapat. Saya cakap dengan dia, Datuk Seri, saya ceramah satu Malaysia, Datuk Seri, daripada Johor sampai Kelantan, Terengganu, Pahang, sampai Perlis, Datuk Seri. Kawan-kawan saya ialah orang-orang biasa, orang kampung-kampung, orang-orang biasa saja, yang tak mengaji tinggi-tinggi, anak-anak kampung, tak ada pelajaran, kuli-kuli sahaja. Kami semua ni Datuk Seri, kami semua sayang dan suka pada Islam. Kalau boleh Datuk Seri, banyakkan program Islam dan janganlah buat program-program maksiat. Saya cakap. Tuan-tuan ingat saya tak cakap? Sambil minum kopi saya cakap, InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah. Dia ikut, dia tak ikut, dia punya pasal. Tapi jangan tuduh orang. Kita yang duk melalak, kadang-kadang kita yang duk cakap, ada kita direct cakap dengan dia, tak. Ini kelebihan kita. Gunakan kelebihan itu, the right man on the right place. Kita boleh bercakap direct pada dia. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan baik dengan seorang pengarah, dia boleh kontrol semua pekerja di bawah dia. Kalau tuan-tuan baik dengan pengarah urusan, tuan-tuan boleh kontrol di bawah dia. Baik seorang di atas je. Inilah kaedah dia. Bukan banyak menghentam, bukan banyak menilai. Apa yang tak berubah, dia takkan berubah juga. Dan kata Allah, perkara-perkara yang kamu benci, mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Dan yang keempatnya ialah kita benci pada benda-benda yang haram tadi. Siapa yang sayang kepada 3 dan benci kepada 4 benda ini, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, maka orang itulah orang yang lurus. Orang itulah orang yang benar, tuan-tuan. Jadi kita ambil daripada 3 hadis ini dan petikkan daripada surah Az-Zariyat, surah Al-An'am dan surah Al-Hujurat, memberikan kepada kita tahap keyakinan kita,
kecintaan kita kepada Allah dan keyakinan kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita letakkan pada asas yang paling tinggi sekali. Jadi tidak ada perbezaan di kalangan kita, jangan ada pergaduhan sama kita, jangan ada perpecahan dengan kita. Cukup ambillah Allah dan Rasul untuk menjadikan titik permulaan untuk penyatuan kita, perpaduan kita dan kasih sayang kita. Saya pergi ke Indonesia 4 hari tuan-tuan. Puas naik bas. Kalau orang ajak saya naik bas lepas ni saya tak mau. Puas. Sehari 8 jam naik bas. Jam gila. Sesak. Programnya satu tapi ya Allah jam. Subhanallah. Tapi apa yang saya belajar daripada orang Indonesia? Penyatuan mereka, tolong menolong mereka sangat hebat. Saling faham memahami sangat hebat. Jalan jam, saya tak dengar bunyi horn. Tak dengar bunyi horn. Mereka tolong menolong. Ada kereta yang nak U-turn, tak boleh U-turn. Kereta di belakang berhenti, tahan kereta depan. Kawan ditahan kereta depan, suruh jalan keluar. Subhanallah. Bawa kereta, orang lintas jalan, tak marah pada lintas jalan. Disuruh lintas jalan dulu. Punya baik tuan-tuan. Kita lah, ni puan-puan bodoh, puan-puan buta semuanya ada. Mereka tolong tuan-tuan. Dia tak marah. Mungkin sebab mereka susah, sebab mereka ni semangatnya kuat. Tak marah. Saya tahu beli barang duduk dalam pasar depa, dalam supermarket depa, ada orang yang main jual air, ada orang yang heret air, ada orang yang duk jual kuih. Dalam satu pasar raya orang duk jual boleh, tak marah. Dia buka kedai makan, orang duk jual makan, duk jual, tak marah. Subhanallah. Sebab mereka sayang sama-sama mereka tuan-tuan. Ini benda yang kita kena belajar daripada orang Indonesia yang sangat hebat di situ. Dan satu lagi yang saya belajar tuan-tuan, saya masuk tandas eksklusif, tandas eksekutif. Bersih ya amat, tapi bayaran cukup mahal, RM5,000. Bersihnya tuan-tuan. Diambillah kita pelajaran daripada sahabat-sahabat kita di luar negeri untuk kita kembangkan bersama. Saya ulang balik, insya-Allah saya akan mengadakan majlis perasmian bangunan tahfiz, mahat tahfiz saya yang baru di Manjoy pada 24 hari bulan 2, 24 Februari, dan insya-Allah akan diresmikan oleh Imam Masjidil Haram. Jadi saya sebutlah tuan-tuan untuk sama-sama kita buat semayang malam itu, semayang dan kita bermunajat, dan kita akan diimamkan oleh beliau, dan macam-macam program daripada pagi sampailah ke malam. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok dalam website kita www.albarakah.org ataupun Facebook saya akan maklumkan dari masa ke semasa tarikh yang tepat dan sebenarnya. InsyaAllah apa yang saya ajar tadi adalah dipetik daripada buku saya yang terbaru. Ini adalah buku saya yang baru dilancarkan tadi sebelum sembahyang Jumaat. Tajuk dia ialah Bicara Jiwa, Panduan Kesempurnaan Iman. Di buku ini saya tulis untuk mahat tahfiz saya. Jadi tuan-tuan boleh beli di luar untuk masuk tabung pembangunan mahat tahfiz Al-Quran Al-Qiyad dan Qiraat Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjoy. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Saya rasa saya dah, tuan-tuan pun sedia maklum, tahun 2013 adalah tahun terakhir saya berceramah macam ini. Ya, saya akan menamatkan ceramah-ceramah saya ni pada 28 hari bulan 11 2013. Genap usia dakwah saya selama 23 tahun. Jadi saya rasa ini mungkin kali pertama dan terakhir kita jumpa dalam surau tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa sepanjang saya mengajar dalam CD, dalam TV, ya, dalam kaset dan sebagainya, dalam radio. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatlah kita amal dan kongsi bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.